Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala dapat berkumpul pada pagi ini. InsyaAllah kita nak manfaatkan kelapangan masa yang ada ni, meneruskan bacaan kita daripada kitab daripada Baba Rushdi ni, daripada petani kitab Tazkirah Zawil Hijah. Kita sambung ni muka surat 31 mengenai Ar-Rahman ala Arsy Istawa. Jalanan ulama tentang ditakwilkan ayat istiwa. Ketahui olehmu bahawasanya bagi para ulama ahli haq itu ada dua jalanan pada takwilkan ayat istiwa. Tiap-tiap daripada keduanya itu sahih dan betul keduanya. Jadi penjelasan pertama dia sebut mengenai macam mana nak memahamkan ayat mutasyabihat tu, Ar-Rahman ala Arsy Istawa ni. Pertama, ayat yang disebut menggunakan bahasa takwil. Jadi kata dia ada dua jalan takwil. Nak menunjukkan ada istilah takwil ijmali, takwil tafsili. Dan dua jalanan ijmali tafsili itu, yang itulah selalu masyhur kita dengar istilah kaedah salaf dan khalaf. Yang ni yang banyak orang tak faham ni, apa yang salaf khalaf ni. Pasal mereka tak faham sebenarnya kedua jalan salaf dan khalaf ni, dua-dua kaedah tu takwil sebenarnya. Apa dia takwil, kalau ada tak sebut lagi kita sebut lain. InsyaAllah. Apa dia tentang takwil tu? Pasal takwil ni maksudnya memalingkan ayat Quran yang ada itu, disebabkan kalau pegang dengan makna zahir dia akan menyebabkan tak teli, tak tepat, tak mutabaqah, tak synchronize dengan ayat Quran lain. Khasnya kita bicara bab akidah dalam bab ketuhanan, menyebabkan macam something wrong dalam bab ketuhanan dari sudut akli nakli dia ada seolah-olah kontradaksi, ada pertentangan, pertembungan dengan ayat Quran lain. Satu ayat menunjukkan tak bertempat, tak hajat pada sesuatu, tapi faham Ar-Rahman ala Arsy Istawa ni seolah-olah macam berhajat pada sesuatu, berada pada sesuatu, bertakluk dengan sesuatu, terkait dengan sesuatu. Jadi mesti ada kaedah penyelesaian, dan kaedah penyelesaian itulah umum bahasanya takwil. Jadi takwil tu kita sebut di awal, walaupun dia kita akan jumpa nanti insya-Allah. Takwil pertama tu atas nama takwil ijmali. Takwil ijmali lah, inilah yang dipanggil mazhab salaf kan. Jadi takwil ijmali ni macam mana? Makna yang ada pada ayat Quran tu dia memang ada makna dia. Tengok pada zahir, makna dia akan menyebabkan pertemuan dan berlaku percanggahan. Ada istilah tanaqud, apa istilahnya, bertentangan, berlawanan, kontradik, tu bahasa model-model lah sikit dengan ayat Quran lain. Jadi mestilah ayat Quran ni bukan makna macam mana dia sebut pada zahir, tapi dia mesti ada makna dia. Cuma apa makna dia? Wallahu alam. Bila disebut wallahu alam itulah istilahnya takwil ijmali. Maksud takwil ijmali itu, kita tak memberikan erti maksud dengan pengertian yang kita tengok sekali lalu tu, itulah kefahaman dia. Bahkan dia mesti ada makna, tapi makna dia semestinya bukan yang zahir, yang sama ada dengan tengok bahasa Arab dia sendiri ataupun dengan terjemah kepada bahasa kita, yang bila kita pakai makna asal tu, makna yang dekat, dia akan menyebabkan tu yang saya guna bahasa dia, berlaku kontradaksi, berlaku tanadud, berlaku percanggahan, dan menunjukkan macam tak balance, tak mutabaqah dengan ayat Quran lain, menyebabkan seolah-olah Al-Quran ni macam tak betul je perjalanan dia. Takkan Al-Quran tak betul? Al-Quran ni isyarat Quran, Allah Ta'ala kata lau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir. Quran ni kalau
bukan daripada Allah Ta'ala, memang akan dapat percanggahan yang bermacam-macam. Tapi Al-Quran tak ada satu pun yang bercanggah. Jadi macam mana nak menyelesaikan tak bercanggah tu? Jadi dia mesti ada istilah teras yang mesti dipegang. Betul ayat Quran yang istilahnya yang macam seolah-olah menyanggahi teras ni. Teras ni, khas ni kita bicara bab akidah. Khasnya dalam bab Allah Ta'ala ni, teras Allah Ta'ala itu bahawa Allah dia ilah. Yang mesti prinsip dia ghani, makhluk mesti fakir. Allah tak hajat pada sesuatu, makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Ni teras akidah yang paling asas. La ilaha illallah. Jadi apa-apa ayat Quran nanti yang istilahnya menyanggahi, memahamkan pahaman Allah ni, ghani dengan makna la hajat, tak berhajat pada sesuatu. Yang kita lah makhluk berhajat pada sesuatu. Jadi khasnya hubung kaitkan dengan arash. Arash lah berhajat ke Allah Ta'ala. Maksud arash berhajat ke Allah Ta'ala. Arash ni makhluk, Allah yang bagi jadi arash. Tentulah Allah tak berhajat pada arash. Arash pun makhluk Allah. Sebelum ada arash, Allah memang ada. Dan tentulah ada, dia tak nisbahkan, tak kaitkan dengan sesuatu. Jadi bila nak kaitkan Allah dengan arash ni, takkan nak kaitkan Allah berada di arash. Jadi bila ada, zahir tu makna demikian. Macam mana antara yang telah kita bicara lepas, maka ayat Quran ni dia mestilah tak dipakai di atas makna asal dia, bahkan hendaklah atau bahasanya ditakwil. Kalau kaedah salaf, takwil dia dipanggil takwil ijmali. Dipanggil takwil ijmali kerana dia ringkas dan tak diberi huraian. Kaedah takwil tu kerana makna asal tak dipakai, dia ada makna dia, tapi makna tu tak dipakai sama sekali. Untuk buat macam mana? Dia ada makna dia silent dengan dia, diam dengan dia, tanzihkan Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Apa makna dia? Wallahu alam. Inilah dipanggil takwil yang pertama dia sebut, takwil ijmali, dan takwil inilah takwil salaf. Takwil yang kedua dipanggil takwil tafsili, dipanggil takwil khalaf. Yang ni prinsipnya sama, bersihkan Allah Ta'ala daripada perkara tak layak, tapi mereka memberikan huraian yang lebih dalam bentuk pendetilan. Macam mana nak memahamkan dia, itu pun dengan disiplin ilmu yang sangat ketat. Disiplin dia ada disiplin akli, nama dia ada disiplin lughawi, disiplin bahasa, ilmu mengikut ilmu kesusastraan Arab. Macam mana kaedah Arab untuk memahamkan dia, yang itulah dipanggil takwil tafsili, yang itulah masyhur dipanggil ulama khalaf kan. Macam mana pun istilah yang selalu kita duk pakai, dia sebut istilah salaf dan khalaf, biasanya dipakai macam ni. Salaf tak takwil, khalaf takwil. Biasanya dipakai istilah tu. Tapi sebenarnya dua-dua takwil sebenarnya. Atas istilah bahasa takwil ni, salaf takwil ijmali, khalaf takwil tafsili. Cuma bila tak memberi huraian, diistilahkan dia tak takwil. Tak takwil apa? Bukan tak takwil sama sekali, tapi tak takwil tafsili. Kalau khalaf istilahnya takwil, maksudnya dia takwil tafsili. Dan sebut salaf pun maksudnya jumhur salaf, kalau sebut khalaf pun jumhur khalaf. Bukan salah tu maksudnya salaf aja. Tak ada seorang pun di kalangan salafus soleh dulu yang mempunyai fahaman macam mana fahaman khalaf yang mentakwil. Tak, bukan macam tu. Pasal kaedah salaf dan khalaf ni penamaan dia macam tu, tapi sebenarnya seawal zaman Rasulullah sendiri dengan kaedah dia, ada kaedah istilah yang kita duk pakai ni, salaf dan khalaf. Istilah tu dipakai, maksudnya huraian tu dua-dua dipakai. Zaman Rasulullah lagi, zaman sahabat lagi, tabi'in lagi. Dah ada dah kaedah memahamkan dengan kaedah tafwid dan juga takwil. Yang tu satu istilah lain yang dipakai dalam menyelesaikan ayat-ayat mutasyabihat ni. Itu yang dia kata, ada dua jalanan pada takwil ayat istiwa. Dan bila kata dua jalanan ni, dua-dua ni sahih dan betul. Jadi perjalanan salaf dan khalaf ni betul. Cuma salaf kena faham, dia bukan salaf macam mana yang didakwa yang di luar sana, yang memang mereka mendakwa mereka salaf, tapi bukan salaf. Pasal kena faham, salaf yang nak dimaksudkan mesti fahaman salaf yang original, yang betul-betul yang inilah maksud salaf, yang inilah salaf betul. Tapi malangnya kat luar sana banyak fahaman yang mereka ni salah, tapi mereka mendakwa mereka itulah salaf. Salaf yang original tu dia tak pakai. Saya tak tahu kenapa dia orang tak nak pakai yang salaf yang original ni.
Saya tak tahu pasal apa. Dia jadi macam terpelengong, apa nak sebut bahasanya. Dia jadi salah faham, pelik. Jadi salah faham pelik. Bila kita bagi penjelasan, dia tak mau pakai pula tu. Itu lagi pelik lah kita. Macam mana pun, dah. Atau Allah Alam tadi tu pun dah. Itu dah tak boleh lah tu. Maksudnya tu salah lah tu. Kalau ada cerita atas kesalahan Arab tadi, ya. tu panjang lagi dia punya. Nak bahas dia tu kan. Dia atas prinsip dasar kita sebut. Dah tak faham apa kaedah? Saya selalu tanya orang macam ni lah, kalau dia kelayu juga nak faham macam ni juga mana zahir ayat. Dia kata, kau semayang tak? Saya tanya macam tu je. Kau faham tak semua benda kau baca dah semayang? Untuk kau buat apa? Baca je lah. Itu je lah jawapan. Jawapan dah ada dah kat kau. Walaupun kau tak faham, apa kaedah dia? Baca je lah. Wajah tu wajah ni lazim, kau tak baca, kau dah faham sunat apa tuan. Tapi kalau kau bahas hadis, kau kata ikut sunnah, kau tak tinggal punya doa tak. Kan kau ajar cara solat Nabi, kan yang tu. Jadi baca je lah, walaupun kau tak faham. Jadi apa kaedah baca je lah tu. Itulah dia panggil tafwid. Baca je lah. Jadi baca lah, bukan ambil faham pun. Orang tak faham pun. Kalau faham pun, kau bukan kerti nak terjemah. Terjemah pun kau terjemah kena kencing. Kau tak faham apa benda terjemah tu betul tak betul. Ini apa kaedah dia? Wallahualam, baca je lah. Sama lah ayat Quran mutasyabihat ni. Dan kau tak faham, untuk kau gedik-gedik nak pakai terjemah makna zahir tu buat apa? Untuk buat apa? Baik, wallahualam, subhanallah, wallahualam, subhanallah, wallahualam. Lagi bagus. Itulah jalan selamat. Itulah original salaf. Itu yang memang kalau bahas satu-satu panjang lah. Tapi prinsip yang sangat mudah. Yang saya kata, kalau orang betul-betul di atas prinsip yang betul ni, kita dengar tu pun, very smooth, dengar pun, itu aja sebenarnya. Dah ada dah prinsip salaf yang betul-betul salaf tu, yang kata, wallah, tanzihkan Allah Ta'ala pada sifat kekurangan, dia mesti ada makna kita baca Fatihah, mesti ada pengisian, kita sembahyang pun mesti ada pengisian yang sangat agung. Tapi dah kita tak faham, buat je lah. Nak mendalami, cerita lain. Tapi, kaedah asal dia, mesti ada makna tertentu. Untuk apa tak faham, untuk buat apa? Buat je lah. Macam tu lah. Jadi ayat Quran sama mutasyabihat, dia mesti ada makna. Untuk apa makna dia? Tak tahu. Wallahualam, baca je lah. Itu yang isyarat amir ruha kama ja'at. Kamu lalukan saja ayat mutasyabihat ni kama ja'at, macam mana dia datang. Lalukan je. Bahkan kalau sebut dengan istilah salaf wallah ni, saya selalu buat perbandingan dengan bahasa Melayu lah, untuk memudahkan prinsip kan. Kita sebut peribahasa, kata-kata bidalam Melayu. Kalau bahasa Arab lagi lah banyak dia punya tu. Ada istilah majazi, isti'arah, kinayah, macam-macam tu. Majaz mursal, majaz akli, majaz isti'arah. Macam-macam. Kita, orang yang pernah ngaji Arab pun dia surrender kat tangan. Tambah orang yang tak pernah ngaji langsung. Bahkan saya sebut dengan bahasa Melayu pun, banyak benda bahasa Melayu kita tak faham. Betul, daripada duk hurai benda-benda yang merepek, baik kata aku tak faham, wallahualam. Kan bagus. Itulah kaedah menjalani, kaedah tafwid, ataupun kaedah kita sebut ni takwil ijmali, ataupun istilah yang selalu dipakai kaedah salaf. Yang ni ada disebut di daurah yang pertama dulu. Pertama jalanannya dipanggil ulama salaf. Asal tengok bahasa salaf ni, ulama orang dulu kala, antara mana dulu salaf ni dulu kala, kemudian orang dahulu, kemudian orang yang awal-awal dulu salaf. Kita selalu sebut salafus salih. Pasal salaf ni biasanya ulama dia akan sebut salaf mana? Salafus salih. Pasal ada salaf talih. Salaf soleh ni apa? Memang salafus soleh ni sahabat, tabi'in. Sikit soalan ni. Zaman sahabat tu ada tak orang kafir? Salaf juga tak? Salaf lah. Salaf toleh. Pandai. Alhamdulillah. Salaf toleh. Takkan nak ikut salaf tu? Kalau kita kata puak-puak yang puak Syiah misalnya, dia bukan hidup mula zaman kita ni. Zaman sahabat tu dah ada dah. Salaf tak? Salaf? Kita kau nak ikut Syiah? Syiah pun salaf. Puak-puak yang sembah berhala, dah ada belum zaman Nabi ni? Salaf tak? Salaf juga. Bahkan kalau ikut berhala dah, saya ngaji, guru dah sebut, berhala ni zaman Nabi Adam lagi ada dah. Jadi salaf tak? Dia lagi salaf daripada salaf.
Jadi nak ikut mana? Nak ikut salaf ke nak ikut salaf daripada salaf? Tak, kita ikut salaf salih. Salaf salih. Itu istilah ulama. Baik. Saja nak ambil faham bahasa salaf tu. Satu nak pakai salaf ni salaf yang original. Macam dia orang duk dakwa tu, dia orang duk dakwa salaf. Tapi salaf mereka tu bukan salaf yang original, salaf palsu. Kan? Demo sebut marah tak marah apa dengar lah. Dulu penjelasan orang cerita apa. Dengar elok-elok, kau faham elok-elok, kau berakai elok-elok, memang kau boleh nampaknya mana hak, mana batil. Tapi masalahnya bila dah ada mental block, apa yang sepatutnya dihurai, apa yang sawadul azam, kebanyakan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah yang salafus salih ni duk hurai, kau tak mau dengar, engkau akan ikutlah pahaman yang pinggiran ni. Pahaman pinggiran, pahaman jalanan. Tadi pun saya dan saja dia buka tengok ada muka orang tua tu. Orang tua ni. Orang tua pahaman tu lah kan. Cerita masalah melihat Allah Ta'ala. Kita jumhur ahli sunnah wal jamaah, adakah Rasulullah melihat Allah Ta'ala di dunia ni? Ya. Wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin wala hisari lil mu'minina iz bijaiz only qad hadza walil mukhtari dunya sabatat. Masalah melihat Allah Ta'ala ni nisbah ke Rasulullah melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga kat dunia ni sabatat, mengikut jumhur ahli sunnah wal jamaah. Siap. Tak payah faham lah benda lain. Sebut je tu cukup lah. Dan jumhur sebut kata Rasulullah melihat. Dia kata bila bahan ni ada perbincangan, melihat ni mesti melihat dengan mata, mesti melihat, mesti ada depan, mesti ada arah, mesti ada pihak. La ilaha, engkau bagi huraian mengikut cara engkau faham engkau punya penglihatan. Melihat Allah Ta'ala, dia luar biasa, dia bukan perkara biasa. Dia bukan melihat dengan keupayaan kita melihat yang sekarang punya kebolehan melihat. Dia mesti satu anugerah melihat yang luar daripada keupayaan penglihatan yang sekarang ni kita ada. Hatta dalam syurga pun, bayang tengok, jangan kata di dalam syurga, di mahsyar pun, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ni esok dalam mulut ada dia cakap ni. Boleh bercakap ni, memang bermulut ni. Mulut ni bercakap ni. Tangan pun boleh bercakap, akhirat esok. Jadi melihat memanglah mata. Bahkan isyarat Quran, dalil saya ngaji Quran sebut macam mana? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang melihat Allah Ta'ala apa? Bukan mata. Wujuhun, muka melihat. Maksudnya mata esok ni bukan mata je boleh melihat. Macam mana? Ni semua mata, gigi, hidung, telinga, mata semua ni. Bahkan ada ulama ahli sunnah wal jamaah kata tak mustahil untuk Allah Ta'ala. Pasal wujuh tu boleh makna jazi. Apa makna wujuh tu? Dengan mana jasad kita seluruh ni melihat Allah Ta'ala. Jadi melihat tu bukan melihat biasa, melihat luar biasa. Jadi dia duk faham di atas kotak makhluk, kotak sekarang. Dia tak faham melihat Allah Ta'ala. Tumpu lah kau. Tapi kita memahamkan di atas apa yang Allah Ta'ala boleh beri anugerah. Yang dia beri pada kita kebolehan untuk melihat dia yang bukan jisim yang laisa kamitslihi syai'. Tentu benda tu tak jadi masalah. Apatah lagi dalam bab akidah, dia jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia datangkan pendapat yang pinggiran ni, dia kata ada yang pendapat mengatakan sebenarnya Rasulullah bukan melihat Allah Ta'ala. Rasulullah tak melihat Allah Ta'ala pun. Siapa yang kata Rasulullah melihat Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj itu sebenarnya salah. Dia ambil pendapat pinggiran ni. Saya nak syarah tu panjang nak lagi kan. Saya cuma nak sebut tentang kata orang yang faham macam ni, dia suka ambil pahaman pinggiran tu. Yang pinggiran jalanan, pendapat-pendapat apa dia panggil terpinggir ni. Dia tak ambil pendapat-pendapat yang jumhur ulama pakai, kita dengar pun relax, tenteram lah. Dia tak mau cerita tu. Dia cerita pendapat yang kita dengar berserabut kepala. Dia pun kata berserabut kepala. Lah engkau berserabut. Dia pun cakap itu, berserabut kepala kita dengar. Kata dia. Lah, dia memanglah kepala otak engkau. Engkau lihat pada keupayaan engkau melihat, untuk engkau melihat Allah Ta'ala, tentulah berserabut kepala. Tapi kalau kita kata Allah boleh bagi tangan kita bercakap, yang tentu sudah. Jadi boleh bagi hidung pun melihat. Apa masalah untuk bagi melihat? Yang melihat bukan jisim, jauhar, bukan arat, bukan dengan cahaya, laisa kamitslihi syai'. Tak ada masalah. Allah Ta'ala nak bagi keupayaan begitu pada kita. Cuma saya ngaji Tok Guru sebut dalam masalah melihat Allah Ta'ala ni, dah sebut tu kita panjang sikit tentang tu. Tak mana? Bukan faham kita punya keupayaan mata ni, keupayaan ni, betul Allah Ta'ala nak bagi kita melihat.
Allah Ta'ala menjelmakan satu keadaan supaya mata kita boleh melihat dia. Yang kita ni, keupayaan mata kita terbatas macam ni, Allah pun menzahirkan mengikut keterbatasan kita tu, dia ikut menjelma mengikut keupayaan mata kita supaya dia boleh dilihat. Yang tu kufur akidah tu. Itu kufur akidah tu. Satu, kita faham Allah, dia laisa kamitslihi syai', kita dia bagi untuk boleh melihat Allah Ta'ala, bukan kita kata Allah Ta'ala dia turun dengan martabat dia jadi macam kita untuk kita boleh lihat dia, tapi sebenarnya diberi kat kita ni supaya kita ada satu keupayaan untuk kita melihat dia. Baru betul. Macam Nabi Musa tu, sama je prinsip dia. Sama je ayat-ayat mutasyabihat. Ulama ahli sunnah wal jamaah ajar kita satu kaedah macam mana untuk memurnikan fahaman dalam bab akidah ni supaya jangan ada sewil sikit pun. Supaya murni kita, siapa Allah Ta'ala kita. Siapa? Kita fakir ke Allah Ta'ala. Apa yang ada kat kita berhajat pada Allah Ta'ala atas anugerah dia. Allah tetap di atas hal dia sebelum dia jadi makhluk, dia tetap ada. Dan ada dia mutlak. Dia panggil ada dia, ada zatiyah yang ahadiyah. Maksudnya ada dia semata-mata ada dia, zat dia, tak bicara benda lain, tak ada satu kait yang daripada dia. Allahu kan wala makan. Allah dia memang ada, tak biar bahasakan tempat. Ada apa? Ada. Tak hurai lah. Ada apa? Mesti ada zat dia dan mesti sabit sifat dia. Ada apa? Kat mana? Tak bicara pun hak tu. Waktu bila tak bicara, selepas dia buat makhluk, takkan bicarakan di mana dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang tu yang istilahnya dah membicarakan Allah Ta'ala mengikut kotak makhluk. Nisbah kepada Allah Ta'ala, menisbahkan Allah dengan bandingan kepada makhluk yang baharu ni, sedangkan Allah qadim. Bukan, tak kena pembahasannya tu. Satu lebih baik silent dia, diam, shut your mouth, wallahu a'lam. Subhanallah. Itu kaedah tu yang disebut salah tu. Itu baru salaf original. Itu salafus soleh. Kalau kau nak bahas kata makna atas lah, itu ada tempat lah makan adami lah. Ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu pun makan adami nak sebut tak? Makan adami ni macam dia kata seolah-olah kita duduk dalam rumah, tapi rumah tu tak ada. Tapi kita duduk dalam rumah. Nak mikir Ustaz. Kita fahaman yang sibuk. Allah duduk di arash, tapi arash tu sebenarnya arash tak ada. Arash, Allah duduk di arash. Tu Allah duduk di arash, tempat kan. Tapi makan adami. Arash yang tiada, urainya tu. Tak, kursi tempat letak kaki. Arash tempat duduk. Kata bukan betul-betul arash tu atas arash. Tapi kata atas lagi pada arash, luar pada alam. Makan tu makan adami. Luar pada alam tu makan adami. Dia faham dia ada mula yang di situ. Ya, maksudnya dia kata atas tu maknanya maksudnya nak bertempat juga. Kalau dia faham atas makna bertempat, itulah masalah tu. Itu masalah yang kita nak bincang ni. Atas tu berapa kaki, berapa inci, berapa ratus meter, juta meter, kan? Nak letakkan Allah tu bertempat. Masalah istilah kita faham. Ahli sunnah wal jamaah ni tidak meletakkan Allah tu bertempat. Satulah kalau dia kata arah, atas dah arah lagi. Bertempat je. Yang tu yang kalau bertempat juga kata dia bukan tempat. Kalau bukan tempat. Kalau gitu tak kaitlah tempat ke Allah Ta'ala. Tu satu. Itu dia nak sebut juga tempat. Tapi tempat tu tempat yang tiada. Tempat makan adami. Itu istilahnya. Sesat akidah ni. Macam mana nak sebut itu? Yang seolah-olah dia kata dia ada rumah, dia duduk dalam rumah, tapi rumah tu tak ada. Tapi dia duduk dalam rumah. Fail lah, gagal lah. Dia tak faham maksud. Itu kata minta hidayat ila Allah mahdina wahdina wa iyyahum ila siratal mustaqim. Tapi golongan degil ni kita nak kata macam mana? Tak usah kata apa-apalah kan. Buat je kerja kita sampai dengan apa sepatutnya sampai. Jelaskan apa yang jelas. Dia kalau iblis tu dah iblis juga. Contohlah bahasa dia kan. Kita nak sebut macam mana? Tambah kita ngaji tauhid, guru ajar tauhid kat kita lagi macam mana? Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Buat kerja kau, palingkan pada mereka. Tak usah risaukan hal mereka itu kat kita. Kita kena buat apa kerja kita. Dan seharian kita bukan kita mikir dia, kita nak mikir Allah ni yang banyak.
nak takbir Allah Ta'ala, tanzih ke Allah Ta'ala, tasbih ke Allah Ta'ala, tahmid pada Allah Ta'ala. Bila apa yang kita cerita dia tak mahu terima, kita punya kaedah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, untuk fasfah anhum safhal jamil. Kalau nak berdamai pun dengan itu kita bagi penjelasan yang elok. Kau tak mau ikut, it's up to you. Up to you lah. Itulah. Rasulullah pun memang macam tu. Dia bila dia dah sampai apa dia sampai, tambah atas prinsip dipanggil Makki Walid Zindagi. Kehidupan kaedah Mekah, pasal kita tak ada pemerintahan, tak ada kerajaan, masih istilahnya kita lah ni walaupun umat Islam ramai, tapi dari segi kuasa kita tu minoriti sebenarnya kan. Jadi apa kaedah kita? Sampailah apa boleh sampai. Kalau dah sampai macam Madinah Wali Zindagi, ada kerajaan, pemerintah di Islam, boleh laksana Islam, jadi siapa yang ni tangkap potong kepala je. Maksudnya dah keluar daripada ajaran Islam kan. Pasal ada pemerintahan, bila ada pemerintahan ada kuasa, dia boleh ikhbarul hukmi ma'al ilzam. Dia boleh cerita hukum, boleh laksana, boleh tatbikkan. Tapi bila tak ada pemerintahan ni, kita boleh cerita je. Macam kalau ayat Quran lah, kalau andai kata, kalau sebut andaian, kalau Quran misalnya turun ayat Quran, mencuri ni potong tangan, masa ada di Mekah, tak ada kerajaan lagi, boleh potong tangan? Dapat je mencuri potong tangan? Tak boleh. Pasal tuntutan faqta'u aydiyahuma ni pada pemerintah. Pemerintah je yang boleh suruh potong tangan, mana boleh orang awam potong tangan. Nak sebut tentang kaedah pemerintahan tu. Jadi kaedah kita tak memerintah dari sudut siapa ada kuasa, siapa yang ajaran salah ni kita tangkap dia dan betulkan dia balik. Tak nak bertobat, mana yang tahap boleh potong kepala, boleh, yang ni terkeluar pada Islam. Bila tak ada kaedah tu, tak ada kuasa tu, kaedah kita sampaikan apa nak sampai, it's up to you. Kita dah bagi explanation elok-elok, dia masih nak berdegil, doa je lah. Itu kaedah kita lah. Baik, jadi siapa dia ulama salaf? Dia bagi penjelasan dulu, mereka itu ialah mereka yang ada daripada ahli kurun yang 3, iaitu kurun 3 tu kurun atba'ut tabi'in dan kurun sahabat. Dia cerita terbalik. Lalu kita sebut sahabat dulu tak? Siapa je tu? Iaitulah kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 kurun macam ni umumnya dipanggil salaf. Dan ghalib atas mereka itu, disebut ghalib atas mereka itu bahawa mentakwil mereka itu akan ayat mutasyabihat itu akan sebagai takwil secara ijmal. Yang ni kena faham ni. Jadi maksudnya salaf ni tetap kaedah dia takwil, tapi takwil dia nama takwil ijmali. Itu istilah bagi faham sikit takwil tu. Yang orang kata takwil ni apa? Takwil ni dia ada makna asal, tapi makna asal tu tak dipakai. Itulah takwil. Pasal dia ada istilah, bila nak sebut takwil ni dia ada istilah makna dekat, makna jauh. Macam sebut atas tadi contoh. Atas ataupun tinggi, besar kan. Kita ada makna zahir, makna dekat, dan ada makna jauh. Macam tu kan. Kalau saya kata Faiz dengan Abang Jalil contoh. Siapa besar? Zahir saya tanya besar tu, kita faham saiz lah. Saya tanya sekali lagi, siapa besar? Abang Jalil besar. Apa besar tak? Tengok. Timbang kilo kat lah. Macam mana? Besar apa? Umur. Umur. Macam-macam hal. Jadi syarahan tu dia bukan saiz dah. Jadi nak kata ada mana dekat, ada mana jauh. Jadi nak sebut tentu lah. Jadi kalau anak dengan bapak, siapa besar? Tengok anak besar daripada bapak. Bapak besar tu je. Anak besar. Tanya sekali, siapa besar? Bapak lah besar dah bapak. Jadi ada besar, makna besar pangkat. Bukan besar tu besar saiz. Pada orang Ta'ala pun Allahu Akbar, kalau kau faham besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka aras itu pun tidak boleh menampung kebesaran Allah Ta'ala kerana saiznya terlalu besar. Yang kursi ini adalah tempat letak kakinya raja. Jadi tempat letak kakinya pun sudah meluasi yang langit bumi hanya sebesar cincin. Itu ada orang Indian punya syarahnya tu lah. Malaysia saya tak bisa jumpa lagi lah orang Malaysia sewil punya tu syarahnya tu. Tapi Indon ada yang sesewil punya tu cara. Pak Arab pun saya rasa saya tak dengar Pak Arab syarahnya tu. Saya tak biasa lagi. Saya dengar Indon ni tu. Tapi dia orang boleh terima, boleh faham dan dianggap sebagai syekh besar pula.
Oh, Masya Allah. Dia kata, ya Allah. Tu. Sajalah ke sana sikit. Pasal kaedah kita, takwil tu. Lagi faham takwil tu. Ini takwil. Kenapa takwil? Pasal dia akan menyebabkan berlaku kontradiksi dengan ayat Quran lain. Seolah-olah ayat Quran lain tak laku. Hanya tengok Quran, ayat satu benda ni. Baik. Baik, apa dia yang dipanggil yang ni yang dipanggil mentakwil mereka itu akan ayat mutasyabihat sebagai takwil ijmali. Jadi salaf tetap ada istilah nama takwil tu, cuma takwil ijmali, di atas takwil ijmali itu maka diistilahkan dia sebagai takwil. Itu maksud dia. Cuma takwil tu bukan takwil sekali sama sekali, tapi takwil tafsili, tapi tetap takwil dan dia takwil ijmali. Itu kita faham. Itu mesti faham. Istilah tu mesti faham. Bila orang tak faham istilah tu lah yang jadi keliru tu, kata dia salaf tak takwil. Jadi apa? Muka-muka, tangan-tangan. Kalau kata mata-mata lah. Dia kata tak takwil. Bukan macam tu maksud dia. Bukan macam tu. Yang tak takwil tu tak takwil tafsili. Muka subhanallah. Bukan muka. Memahamkan muka dengan mana muka. Yang tu tak takwil, maksudnya ayat tu tak panggil mutasyabihat. Tu tak usah panggil mutasyabihat lah, panggil ayat muhkamat lah nama dia. Muhkamat ni maksudnya jelas terang muka. Muka dengan mana muka? Itu maksudnya muhkamat. Muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Konon hak tu kaedah nak bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Tak kena. Bukan kaedah ahli sunnah wal jamaah macam tu. Dan bukan kaedah salaf macam tu. Tak ada seorang salaf pun yang secara khasnya memberikan fahaman macam tu. Salaf pun disebut salaf yang muktabar, salaf yang ala sawadil azam. Salaf dipanggil salaf soleh dia, bukan salaf toleh dia. Salaf, kalau ada lah sebut tengok. Orang sebut salaf tu. Siapa dia salaf yang bagi fahaman kata muka tu ialah muka atau makna hakiki? Subhanallah. Tak ada. Maka ada ulama-ulama kita di mana cabar kata dia. Cuba sebut tengok satu sahabat yang memang sebut. Baik Ar-Rahman al-Arsy istawa dengan mana berada, dengan mana menetap, dengan mana tinggal, dengan mana duduk. Pasal mereka berpegang atas istiwa, cukup. Lalukan saja. Istiwa, yad, wajhu. Ayun. Tak bagi terjemah pun. Lalu je. Cuma bila main bahasa Melayu, nanti kita sebut belakang saja insya-Allah. Yang dia pula baca terjemah sebiji pada Arab. Yang itu yang menyebabkan kegagalan dia memahamkan apa maksud dengan bahasa Arab. Hari ni pasal ada geng-geng yang faham macam ni. Saya sebut siapa surah Taubat apa, dia bagi kat kita teks ayat Quran, teks kitab daripada kitab Arab ni, nak menyebutkan sabitnya muka, tangan apa pada orang Taala. Sangat dia kata Imam Bukhari, Imam Apolah semua kata dia memahamkan Allah Taala ni tetap ada muka, tangan, mata. Allah Taala pun berada. Dia punya faham macam tu. Kalau tengok dia sampai tu, saya kata dia ni tak faham. Saya tak balas pasal nak cakap panjang kan. Nak kata macam mana? Pasal memang dalam kitab tu dia sebut dengan ayat-ayat Quran dia kata dia sabata anna lillahi wajhan wa yadan wa ayunan wa ghairu zalik minal mutasyabihat kan. Kita kalau ikut terjemah tu sabitlah bagi Allah Taala ni. Kalau terjemah muka, tangan, mata. Salah terjemah. Memanglah macam tu. Tapi maksud yang dimaksud tu anna lillahi, bahawasanya sabit bagi Allah Taala wajhan. Pasal dalam perkataan tu dia istilah cakap ajuk daripada Quran tu. Quran sebut wa yabqa wajhu, anna lillahi wajhan. Kan cakap ajuk je. Sabit bagi Allah Taala ni wajhan. Yadullah, anna lillahi yadan. Wasna'il fulka bi ayunina, anna lillahi ayunan. Cakap ajuk je. Bukan terjemah. Sabit benda tu. Wallahu a'lamu bi muradi wa nufawwidu ila Allahi kaifiyata hadhil ayat. Kita serah pada Allah Taala apa kaifiat, macam mana nak fahamkan ayat ni. Itu maksud dalam kitab. Dia bagi kita petikan teks dalam kitab-kitab Arab yang macam tu, nak menguatkan hujah dia. Kata dia Allah Taala ni memang sabit muka, tangan dan mata dan sebagainya. Subhanallah. Tu kata dia tak faham. Belakang tu pun kitab tu dah tulis dah. Memanglah. Memang tulis dah macam tu. Tapi dia tak fokus tu. Dia nak kata, dia nak tengok sabit tu ya, ada muka. Dia ada pula tu, dia terjemah. Dia tak faham bahasa cakap ajuk dengan cakap pindah tu. Kalau ulama tu tak dia
ajuk tu, dia sebaliknya dia kata dengan kudratan ke atau dengan zatan ke, maksudnya dia telah takwil lah kat situ kan. Dia tak buat macam tu, maksudnya sifat khabariyah tu dia tetap dengan makna tanpa bersih. Ya. Jatuh dia tak takwil tu. Jadi maksudnya khabariyah tu dibiarkan atas khabariyah dia dengan cakap ajuk. Ajuk itu. Ar-Rahman ala arsy istawa. Kalau dia orang bukan orang selalu sebut macam ni. Kita kata macam mana Allah Taala kata. Jadi kalau kata macam Allah Taala kata, Allah Taala cakap Melayu ke? Tidak. Jatuh kan. Ayat tu bagi betul tak? Memang Arab pun cakap nukhbirullah kama ahbarallahu bihi nafsah. Kita cakap macam mana Allah Taala cakap Ar-Rahman ala arsy istawa dan sekutuan anhu. Okey, betul? Atau kadang Wahabi Arab tu lagi betul daripada Wahabi Malaysia. Wahabi Arab dia cakap kadang situ saya kata betul tu tak mana. Pasal Ar-Rahman ala arsy istawa yang bahasa dia tak terjemah. Kalau kita soal dia la kata dia. Kami tak bagi apa-apa makna Ar-Rahman ala arsy istawa kama ja'at saudara. Macam mana dia datang? Wa nufawidu ma'nahu ila Allah. Kata serah makna istiwa tu pada Allah Taala. Okey. Wahabi kadang pandai lagi daripada Wahabi Malaysia. Mai Wahabi Malaysia dia terjemah. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah Taala berada atas arasy. Kita kata macam mana Allah Taala kata. Salah ke saya kata Allah Taala yang kata macam tu? Sedangkan Allah Taala sebut Ar-Rahman ala arsy istawa. Bagi lalu tak faham, lalu ajalah. Bukan Allah Taala berada tu tak betul. Berada tu kau dah bagi huraian. Berada tu yang tu tak ada dalam Quran. Ar-Rahman ala arsy istawa. Berada ambil mana? Berada dah beri huraian. Istawa bukan makna berada. Istawa ada banyak makna. Berada tu, berada lah bro kan. Istawa banyak makna. Itu pun kita dah belajar kan. Mana istawa apa dia. Yang ni pun disebut itu. Kita jemput apa itu. Dia sebut 8, 9. Ada 9 makna. Jadi kau nak pilih salah satu tu. Apa keberangkalian kau nak pilih salah satu tu? Apa yang mendorong kau pilih salah satu tu? Itu gedik-gedik nak mana berada tu pasal apa? Dan bila berada takkan dibawa muskil dengan mana bertempat, mana berhajat, mana memerlukan satu ambil manfaat pada makhluk. Kan jadi masalah dalam permasalahan tu. Tapi dia nak pakai juga. Yang ni kesilapan-kesilapan ni yang menyebabkan kumpulan yang macam ni jadi salah. Dia jadi pula tu dia dah lama faham macam tu, tambah pula kita keluar ayat pula dalam bentuk kelahi, majlis pun majlis kelahi pula. Memang payah dia nak terima, dia nak mengaku salah tu. Untuk orang macam ni kita nak panggil buat bertutup, dia nak buat live. Macam tu lah. Macam-macam. Kita tujuan nak jumpa tu, nak murnikan balik apa jumpa tu kan. Supaya yang mana salah tu boleh diperbetulkan. Yang buat yang keruh tu ambil yang betul-betul. Kalau salah pun tak adalah memalukan mana-mana pihak. Memang kita bukan tujuan nak memalukan pun. Tujuan kita nak bagi betul balik apa benda yang kita tengok penjelasan salah tu kan. Bukan nak atas menang tak menang, di atas betul tak betul, balik pada jalan betul lah. Pasal tengok syarahan dia tak betul. Syarahan dia tak betul. Baik. Jadi asal semua nak sebut tu takwil mereka itu akan ayat mutasyabihat akan sebagai takwil secara ijmali. Baik, macam mana takwil ijmali ini? Iaitu dengan beriman dengan dia. Okey. Jadi takwil ijmali ini maksudnya kita beriman dengan dia dan i'tiqad bahawa bagi Allah Ta'ala ni ada makna yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dia ada makna istiwa atau khas atas Ar-Rahman ala arsy istawa. Sebut istawa tu, istawa yastawi istiwaan. Baik sebut dengan istawa, baik sebut dengan masdar dia istiwa, sah belaka lah tu. Dia ada makna istiwa yang layak. Bukan duduk yang layak, berada yang layak. Yang tu dah bagi huraian. Ya. Selalunya yang tu yang bahasa-bahasa masalah tu. Pasal saya mengaji antara guru sebut, dia kata kalau sebut Ar-Rahman ala arsy istawa, dia ada makna istawa yang layak, makna yang layak. Dia sebut makna yang layak. Wa yabqa wajhu, kekallah wajhu. Dia ada makna muka yang layak. Kalau terjemah pun makna muka yang layak, bukan dia ada muka yang layak, bukan. Dia ada makna muka. Makna yang layak, bukan muka yang layak. Jauh itu tu. Walaupun tu yang saya guna bahasa, walaupun salah tu sikit, tapi implikasi dia besar. Pasal bila sebut ada muka yang layak, mensabitkan muka. Ada makna muka yang layak ni betul. Pasal makna muka yang layak. Dan tu kadang-kadang saya dalam bab konteks macam ni, saya lebih suka bawa berdekatan dengan bahasa Melayu dari sudut
makna hakiki dan majazi tu kan. Kadang saya sebut sampai audiens pun dia tergempak, dia pun terkesan dengan saya punya jalan cerita tu. Saya nak cerita biasa je, tapi rupanya dia orang pun terkena dengan bahasa saya pasal saya guna bahasa kiasan tu. Saya kata baru ni rumah saya ada satu orang perempuan, dia melahirkan seorang anak, gempar satu kampung. Siapa? Anak dia lahir beranak kaki ayam. Orang semua pakat pergi ziarah tengok anak dia beranak kaki ayam. Rupanya tempat saya ngajar tu ramai lah tu kan. Kaki ayam besar ya. Ada yang faham, saya dah kata dah pernah dengar saya ngajar dia, orang senyum sekejap dah. Tapi yang lain ada muka tercengang tu, muka tercengang. Kaki ayam Ustaz. Betul ke Ustaz kaki ayam? Dia tanya macam tu dah. Jadi peristiwa tu gempak jadi viral satu kampung. Semua pakat pergi ziarah. Tengok kereta penuh pakat pergi tengok rumah orang ni. Siapa? Anak dia kaki ayam. Pergilah. Pergi tengok balik senyum seorang-seorang. Nak marah tak boleh. Saya sebut tu satu dia tu senyum. Oh dia gelak. Jadi apa? Bukan kaki ayam yang layak. Apa dia? Apa dia? Makna kaki ayam yang layak. Maksudnya tak pakai kasut. Kenalah. Macam itulah Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Saya dengar murni. Satu saya pernah dengar satu ustaz lah, kawan tak kenal. Dia pernah pergi ziarah pondok itu. Dia nak memang di ceramah dia pun disebut ayat mutasyabihat, tapi mula-mula kita dengar tu cara intro dia tu pandai dia punya cara tau. Dia ceramah mula-mula dia kata apa? Saya ni datang pondok, saya jarang pergi ziarah pondok kata dia. Pondok pula pondok Patih, saya segan lah kata dia datang sini. Macam mana pun saya nak bagi nasihat lah kata dia. Saya teringat ada guru saya masa mengaji dulu, dia bagi nasihat. Dan nasihat apa? Kata dia, nasihat saya macam ni lah, kat pondok ni kena tidur nyenyak-nyenyak. Melengung kami dengar. Kena makan sedap-sedap. Menikah ramai-ramai. Melengung kami dengar. Uraikan tuju apa yang tersirat. Saya nak nasihat tu lah. Tu ditanya pula, betul ke saya punya nasihat ni? Itulah. Tujuan ni nak cerita ayat mutasyabihat tu je. Dengar gempak lah. Kalau itu kita makan banyak-banyak selama ni, kesedap lah tu. Betul dah lah. Nanti dengar huraian dulu. Bukan tidur nyenyak-nyenyak ni, maksudnya tidur je lah. Nak mengaji mana boleh tidur, kena kurangkan tidur. Sampai waktu yang sepatutnya tidur pun kalau boleh jangan tidur. Tu dah ngantuk sangat dah, tidur. Itulah tidur nyenyak-nyenyak. Itulah maksud dia. Yang tu pun disebut hujung. Saya nak sebut panjang ceramah dia, nasihat dia. Tapi saya balik pada yang saya sebut awal-awal tadi. Duk pondok kena tidur nyenyak-nyenyak. Itulah maksud tidur nyenyak-nyenyak. Kurangkan tidur, dah ngantuk sangat macam mana? Baru tidur. Itulah tidur nyenyak. Tak ada bantal, tak ada lapik apa pun. Letak je badan lena. Itulah tidur nyenyak. Okey. Faham? Faham ayat mutasyabihat. Dia nak cerita ayat mutasyabihat tu, kata dah. Inilah dah faham ayat mutasyabihat. Jangan faham mula-mula dengar faham. Tidur banyak lah kita kat pondok. Yang tu yang kau jadi sesat, jadi fahaman salah pi tu. Untuk makanlah sedap-sedap. Makan pondok ni bukan kira apa, bukan kira lauk-lauk berkari gulai apa 3-4 lauk, tak ada. Apa? Lapar ni orang kata apa, dah lapar betul baru makan. Yang tu makan nasi dengan air garam pun sedap dah. Itulah makan sedap-sedap. Pasal apa? Dah lapar semua sedap. Itulah maksud makan sedap-sedap. Dia ada makna yang layak. Yang layak. Bukan makan sedap-sedap yang layak dengan kita. Kan jauh makna tu. Kahwinlah banyak-banyak. Tu lagi lah. Dan tu yang dalam syarahan tu dia ada cerita macam ni. Dan ada orang pondok yang cuba buat macam tu kata dia. Tapi tak berjaya.
Dia pun makan sedap-sedap, dah makan sedap, tidur mesti banyak punya. Dah tu dah tidur banyak, nafsu kuat, macam mana? Menikah 1, 2, 3, 4, dia tengok mengaji pondok tak boleh. Pergi jumpa balik. Tok Guru ni, apa maksud Tok Guru? Kenapa? Saya memang makan sedap-sedap, dah tidur pun jadi banyak, saya menikah 4 dah, tapi tak boleh mengaji. Astaghfirullah. Yang tu kena tu. Itu nikah banyak-banyak tu apa maksud dia? Maksudnya kalau ada isteri, tinggalkan dia. Banyak-banyak, tinggal apa? Bukan tinggal sehari dua, banyak-banyak kena tinggal. Lama. Dah lama-lama balik sekali jumpa macam baru kahwin. Itulah menikah banyak-banyak maksudnya. Okey, siap. Nak cerita apa? Prinsip nak memahamkan ayat mutasyabihat. Itu ya prinsip. Jadi ayat mutasyabihat dia seumpama itulah. Ini kita sebut dengan makhluk, dengan bahasa Melayu. Apatah lagi bahasa Arab, nak cerita bab ketuhanan. Takkan kau nak faham mentah-mentah itu je. Saya ngajilah dengan Tok Guru yang macam tu. Saya ngaji macam ni, banyak yang bagi huraian yang bentuk macam ni lah. Saya ngaji Tuan Guru Haji Wazali Arsyad tu. Allah. Dia punya kaedah, dia tak payah tepuk-tepuk meja dengan jauh. Dia sebut gitu je. Kita dengar senyum seorang. Dalam bahasa dia. Sedap lah kita dengar. Tak payah hurai. Yang tu je. Jadi kita tengok orang duk hurai salah-salah ni. Wujudlah kita dapat faham betul. Yang tu yang kita kesian tengok dia orang ni. Macam mana lah boleh faham sengit-sengit ni. Ustaz semalam di mana nawak saya pernah dengar dia pasal pergaduhan antara Ali dengan apa tu? Muawiyah tu kan. Pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani tu kan. tepuk debu tempat celah. Saya dengar tu macam Allah. Bahasa tersiratnya kasih dia dekat sahabat tu kan. Padahal bukakan hati. Cantik tu bahasa dia. Zambalan ni tak tahu saya sebut. Saya nak merama-merama. Saya kan boleh benda tu. Saya sensitif lah ni kuat sangatlah. Saya sebut benda pelik kan saya nak merama-merama. Zambalan ni ada orang duk sebut hadis macam ni. Kutuk habis Muawiyah bin Abi Sufyan. Boleh jadi kufur. Saya dengar. Tak boleh. Saya merama-merama. Sedangkan kita Imam Syafi'i tu dia boleh buat celak kata apa tu? Syekh Abdul Qadir Jilani. Debu Kuda tu bukan kat kaki Muawiyah tu kan. Kuda yang ditunggang debu tu. Bayang betapa mulia. Mulia para sahabat tu. Pasal dapat radhiyallahu anhum wa radu anhu tu. Jadi jangan kata Rasulullah pula kata wala tasubbu ashabi. Jangan kamu maki sahabat aku. Siapa kita nak maki sahabat? Rasulullah pun tak bagi, Allah pun bagi pangkat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa kita mana-mana? Baik. Satu kalau kita tengok atas manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah ni, jelas kita tengok kaedah dia, kita tengok best, sedap, cantik. Kita akan istilahnya pahaman kita dengan Allah Taala, kita punya hubungan dengan Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama-ulama ni kita akan menjunjung tinggi, letak dia orang satu martabat yang tinggi yang kita jauhlah sangat pencapaian kita dengan mereka. Walaupun kita tak sampai, tapi kita tahu kenapa dia orang sampai martabat tu. Baru ni saya boleh faham. Masa saya balik dengan Birah apa sekali, sebut Birah tu kan, kami jarang dapat sembang. Ialah saya urusan saya, dia urusan dia kan. Bila balik sana, adalah waktu yang boleh sembang dengan dia, duduk sebelah. Duduk rumah arwah pak mentua apa, api abang ipar je lah kan, yang ada sekarang ni. Duduk tu adalah masa bersembang dengan dia. Dia sembang isu saya lah, pasal saya duduk ngaji sampai saya pergi India apa-apa. Adalah dia sebut kata dia, antara isunya tentulah nak sebut kenapa saya boleh pergi India apa-apa. Saya kata saya pergi India ni takkan tak fikir saya ni dah mengaji, dah ngajar kan. Takkan saya boleh tinggalkan saya punya urusan mengaji, ngajar apa ni sampai saya pergi India. Mesti ada sesuatu yang saya pergi. Dia pun memang fikir itu dah kan kata dia. Untuk saya sebut sikit je kat dia. Saya ni apa? Saya memang kita duk mengaji arwah Tok Guru. Lagipun saya tu, Birah saya tu antara guru saya. Birah tu antara guru saya. Saya ngaji kata Batam Mu'in dengan dia. Mula-mula kata Batam Mu'in dengan dia. Ustaz Qasim. Ustaz Qasim. Ngaji Batam Mu'in, lepas tu baru ngaji dengan Pak Teh. Kemudian balas sekali lagi lah kan, ngaji Batam Mu'in tu. Kata tu dengan dia. Ngaji Batam Mu'in dulu dengan dia.
Dia tahulah kita punya hal lupa mengaji macam mana pencapaian kita macam mana. Pasal memang kita mengaji dulu, dia yang antara simbah kita kan. Itu yang ada, macam mana boleh tinggal. Saya sebut kat dia sikit je, kata dia. Kita duk mengaji teori macam ni, pergi sana dia ajar kita macam mana nak menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Kita dah dengar lama dah kan dalam kitab tauhid pun. Pasal dia tersandung pasal saya bagi kuliah kat sana. Saya sebut tentang Allah ni, kita fakir. Nak rasa fakir kita tu, kita lama dah rasa duk sebut fakir, dia lama dah. Al-fakir ilallah lah apa-apa. Tapi macam mana nak rasa kefakiran pula tu, dia bukan seminit dua, bukan masa bertulis, bukan masa majlis. Bahkan 24 jam rasa fakir. Kata dia, padan lah hantar sampai pergi India. Dia nampak ni lah, saya tak urai lagi kat dia. Kata dia, padan lah hantar. Kata dia, baru dia isbahkan kat saya, dia kata dia Abang Qasim lah kan. Memang masa ngajar pun dia panggil dia Abang Qasim, saya pun panggil dia Abang Qasim lah ni. Badan bau Abang Qasim boleh faham kan, kata dia. Katanya, dia kata apa? Bau dengan apa kepahaman yang ada ni, kata dia, baru kita boleh faham siapa orang-orang dulu, tutup guru kita, alim ulama, kata dia, para awliya ni, sahabat apatah lagi Rasulullah tu. Memang kita tahu sungguh pangkat dia orang macam apa. Pasal kita dah tahu cara nak boleh faham dan cara nak dapat. Dan kita kalau buat boleh dapat, cuma nak dapat Nabi Rasul ni martabat tak boleh lah. Macam mana nak bagi jadi fakir tu, kita kalau buat sungguh-sungguh memang boleh dapat. Cuma kita buat tak buat tu lain hal. Tapi kita boleh tahu siapa mereka dengan kedudukan mereka yang dapat sambah pangkat radhiyallahu anhum wa radu anhu tu. Untuk saya ada benda yang ni, saya kata dulu saya baca kitab tak macam kitab Ikam tu, bukan faham. Dengan sebab saya pergi India ni, saya kata saya boleh faham semua. Untuk dia kata, hantar faham ni, faham macam mana? Dia rasa boleh faham macam mana? Tak. Saya kata, bila pergi sana, dia ajar kat kita prinsip, istilah-istilah sufi ni, dan memahamkan prinsip apa hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab tu, saya boleh faham semua. Bahasanya semualah, bahasanya. Dia buka satu-satu faham apa yang dulu saya mengaji, walaupun saya dah khatam kitab tu, saya tak faham. Ada hikam dulu saya mengaji, juga faham pun. Lah ni, buka ayat mana? Buka tunjuk sesuai saya baca. Saya berani dakwah, saya faham. Dan saya boleh faham, saya boleh bagi faham. Cuma saya nak cerita tu, saya tak boleh cerita direct faham tu. Saya tanya dia punya pengetahuan sedia dia dulu. Kau faham tak macam ni? Saya nak cerita dulu macam ni. Okey. Itulah masuk kata dia. Kata dia, macam tu. Baru dia faham. Kedak dulu, dia mesti kenapa boleh pergi India, apa-apa. Dapat sembang macam tu, kata dia, saya sebut dengan dia sikit benda tu je. Sekarang Abang Qasim faham lah. Tahu lah. Memang kalau Abang Qasim pun duduk tempat tu, kata dia, Abang Qasim pun pergi macam tu. Okey tu. Okey. Nak cerita apa ni semua ni? Mutasyabihat. Nak faham perjalanan. Baik. Jadi dia takwil secara ijmali. Baik, apa maksud takwil ijmali ni? Iaitu dengan beriman dengan dia satu, dan i'tiqad bahawa baginya, bagi istawa alal arsy ni, makna yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Tiada ia daripada sifat makhluk. Jadi takkan ada sifat makhluk sama sekali. Cuma berada di tempat ni sifat makhluk dengan ijma' ulama tanpa khilaf. Pasal kita nak ada ni, macam-macam hal lah. Kalau situ makhluk tu dihurai banyak, baca je lah kita kan. Dengan tidak ditakyinkan maknanya khas. Apa makna istawa? Diam, silent, bagi lalu je. Apa makna istawa? Istawa alal arsh, kama yaliku bih. Istiwa alal arsh, kena atas tu pun tak sebut kan. Istiwa alal arsh, apa makna? Selayaknya dengan Allah Ta'ala. Makna istiwa yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Okey, yang tu okey. Kena faham yang tu okey. Tak mana okey, pasal kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, kita sabitkan istiwa, tapi kita tanzihkan tempat. Subhanallah. Kalau mensabitkan istiwa, mensabitkan tempat, inilah dia panggil mujassimah ni. Inilah salah pi tu. Allah ada di arasy. Allah atas arasy, duduk di arasy. Ini salah.
Pasal dia mensabitkan istiwa, mensabitkan tempat, mensabitkan duduk, mensabitkan sifat-sifat makhluk dengan makna istiwa tu. Alah. Satu lagi puak, dia menafikan tempat, menafikan istiwa. Istiwa tak ada langsung kepada Allah Ta'ala. Yang ni dipanggil Jahmiyah. Jadi dia orang yang tak faham tu, kita takwil macam tu, dia kata kita Jahmiyah. Kita Jahmiyah menafikan istiwa. Kita mensabitkan istiwa, tapi menafikan tempat. Dia mensabitkan istiwa, mensabitkan tempat. Dia tu salah P tu. Itulah salah tak original. Itulah Mujassimah nama dia. Rahman Allah istawa ni, satu istiwa tu pun jadi mutasyabihat juga. Kemudian Allah tu pun mutasyabihat juga. Ya. Dua-dua tu mutasyabihat. Kalau Allah tu pun ada jihad kan. Pasal di situ ada dua dia lah. Tu istawa kalau dengan mana berada, itu maksudnya makan kan. Kalau Allah tu pun dia menunjukkan jihad. Jadi Allah Ta'ala ni makan dan jihad, subhanallah. Satu Allah ni pun kau tengok bahasa Arab. Pasal bahasa Arab ni kalau kita ngaji khas bahasa Arab, mana Allah tu sendiri, mana apa? Saya nak sebut pun lama tak sebut ni, boleh ingat tu. Allahumma salli. Lama tak sebut lughah ni, lupa. Ta'ala sendiri. Allah, kalau dalam Quran, amin tu man fis sama. Fis sama. Fi ni makna apa? Lama tak sebut, dia lembab sikit. Lama tak sebut. Yang tu pun istilahnya mutasyabihat dari sudut, adakah Allah tu makna fauq? Kalau sebut Allah dengan mana? Allah makaniyah. Tu istilah pun Allah makan. Allah dengan mana? Kalau makna jihad, ataupun Allah dengan mana manzilah. Tu. Adakah Allah dengan mana pihak, ataupun Allah dengan mana martabat. Satu kalau sebut tinggi kan. Sebut tinggi. Anak dengan bapak sampai tinggi. Berdiri lah tengok kata dia. Tu tinggi saiz macam tu. Tapi anak dengan bapak tak payah tengok macam mana rupa anak dengan bapak. Bapak lagi tinggi daripada anak. Tak mana martabat tinggi, martabat. Siap. Sekali lalu macam itulah. Jadi yang tu pun bahasa kita pun dah selesai dah. Tambah bahasa Arab. Bahasa kita yang bahasa Arab. Bahasa sastra paling tinggi dalam dunia bahasa Arab lah. Tak ada bahasa yang seumpama bahasa Arab dari segi kesusastraan dan orang kata apa, very deep. Dia punya di dalam makna science of the wording dia tu kan, sentences dia tu. Science dia punya tanda-tanda makna dia, isyarat yang ada dalam statement, dalam ayat-ayat dia. Bahasa paling tinggi dalam dunia bahasa Arab lah. Tak ada bahasa yang lain yang boleh tanding. Itu kot, kaya lalu. Kata dia seperti ayat Ar-Rahman ala arsy istawa dan lain-lainnya daripada ayat-ayat mutasyabihat dengan bahawa mereka berkata dengan tidak ada kaifiat. Jadi apa istawa? Istawa. Ala ni apa? Atas tu subhanallah, mana atas tu mana pihak? Atas mana atas apa? Adalah makna wallahu alam. Tu salah betul lah tu. Dengan tidak ada kaifiat ataupun di atas barang yang layak. Kaifiat tu ataupun kata dia ayat mutasyabihat ni di atas barang yang layak dengan Allah. Masuk barang tu makna. Maksudnya dia akan mengartikan di atas makna yang layak dengan Allah. Yang ni Ar-Rahman al-Arsyawah, begitu juga semua ayat-ayat lain. Wajhu, yad, a'yun, apa seumpama itu, dia mesti ada yang layak dengan Allah. Itu kita sebut ayat macam tu. Begitu juga ayat-ayat yang dalam bentuk perbuatan kan. Ada hadis kudusi sebut marid tu, aku sakit, falam ta'ud ni, kenapa kamu tak ziarah aku? Allah sakit, kamu tak ziarah aku. Mesti ada makna tak? Mesti ada makna yang layak. Takkan Allah sakit-sakit yang layak? Mana boleh? Sakit yang layak dengan makna sakit yang layak lain. Banyak kalau sebut misalnya wajah rabbuka, datanglah Tuhan kau. Datang ni apa? Berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Yanzilu rabbuna, turunlah Tuhan kita. Turun ni daripada atas ke bawah. Jadi turun, datang, ini istilahnya perbuatan makhluk dari sudut makna berpindah-pindah dan intikal. Sedangkan Allah Ta'ala dia sabit ada, dia tak sabit tempat, tak ada apa nisbah dia. Sabit dia tu zatil mujarrad dia. Dengan sifat dia, dengan asma' dia, sabit kat dia.
Wujud tu wujud zati dia. Tak sabit, tak kait dengan apa-apa pun, kan? Jadi bila sebut berpindah, datang ni, yang ni dah kaitkan dengan sesuatu benda yang mendatang pada makhluk. Jadi bila nisbah mesti ada makna. Jadi kaedah dia tu yang atas kaedah, dia ada makna yang layak. Yanzilu, walaupun terjemah turun, ada makna yang layak. Makna turun yang layak. Bukan turun yang layak. Bukan turun yang layak. Makna turun yang layak. Ambil pada makna lah. Makna tu. Wajah arah bukan, datanglah Tuhan kau. Bukan Tuhan datang yang layak. Tapi makna datang yang layak. Apa makna datang? Mesti ada makna yang layak. Ini kita cerita salaf ni, bukan cerita khalaf lagi. Bukan cerita salaf. Inilah dipanggil takwil ijmali tu. Pasal dia istilah cakap ajuk je ambil, lepas tu dia ada makna cakap ajuk yang layak. Atas macam tu Ustaz, maknanya atas makna yang layak tu, kita atas nak amalkan diri, wallahualam lah. Dia mesti istilah tanzih dulu, jadi dia kata ada makna yang layak. Subhanallah daripada makna makhluk, dia ada makna yang layak. Apa makna? Dah tak tahu, jangan memandai-mandai, wallahualam. Lebih baik mengaku tak pandai daripada apa yang tak pandai. Daripada memandai-mandai, apa yang tak pandai dibuat pandai. Yang tu kot bahasa dia. Betul, pandai tu bagus, memandai-mandai tu tak bagus. Betul. Pandai tu bagus, tapi memandai-mandai tu menunjukkan tak pandai. Tu jahil murakab tu. Dah jahil tu murakab pula. Bersusun-susun bodoh di atas bodoh. Dah lah bodoh di atas bodoh. Mula saya guna bahasa-bahasa macam-macam lagi kan. Pasal kita kadang kita tak tahu, betul kita nak berbuat macam tahu, sedangkan apa yang kita tahu kita tak tahu. Kita rasa macam kita tahu. Bodoh-bodoh lagi kita tak tahu. Kan ini masalah tu. Istilahnya ada benda yang kita Allah nak bagi kita faham, sedangkan ada benda yang kita tak faham. Lepas tu bila kita tak faham, jangan fahamkan apa yang cuba yang tak faham. Tapi fahamkan mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh faham. Kalau tak faham, mengakulah tak faham daripada fahamkan apa yang kau tak faham. Yang tu kau nak guna bahasa faham tu kan. Dan ini dikatakan, yang inilah dipanggil takwil ijmali. Inilah takwil ijmali. Inilah pendapat salaf. Inilah salaf yang disebut salafus soleh. Kalau kita tengok keadaan ramai orang yang duk syarah salaf-salaf ni, mereka bukan syarah macam kita syarah ni. Dia dengan makna muka-muka yang layak. Ada muka yang layak, kan ada masalah tu. Dia kepada makhluk tu hal, bahkan kaedah tu muka yang layak, maksudnya dia bukan istilah mentafwidkan makna pada orang Ta'ala, bahkan dia memberikan makna muka tu awal-awal lagi lah. Muka yang layak, maksudnya mensabitkan muka. Dia tak faham cakap ajuk tu. Sebenarnya muka yang layak tu maksudnya makna muka yang layak. Makna lafaz muka, lafaz yang layak, makna lafaz yang layak. Lafaz tu bukan maksud digenaki. Lebih baik sebut makna yang layak. Kalau disebut muka yang layak, akan bermuka ke Allah Ta'ala? Dia kata muka pintu, muka jam. Tu nak menunjukkan bukan makna muka. Yang tu pun dah cukup dah untuk menunjukkan salahnya bahasa yang dipakai itu. Kalau dia orang bijak nak kaji, mereka akan dapat jawapan macam itu ya. Masalah dia tak boleh dapat jawapan macam itu. Tak, memang betul macam tu. Kadang-kadang dia sendiri dah uraian dah. Muka kita, muka jam, muka pintu, muka buku, Facebook lah kan. Mana mukanya? Nak sebut muka macam mana? Jadi dia ada makna yang layak. Bila ada makna yang layak, mestilah bukan makna muka. Okey, selesailah. Jadi mesti ada makna muka yang layak, bukan muka-muka yang layak. Dengan muka jam yang layak, muka yang layak dengan jam. Bukan macam tu. Dia ada makna muka. Jadi muka ni mana apa? Yang mana beradab. Wajhun pun bahasa Arab dengan mana muwajahah. Mana yang kita berdepan dengan kita. Itu panggil muka. Kalau bahasa Indon lagi sedap bahasa dia. Naik kereta, ku duduk di muka. Apa arti duduk di muka? Maksudnya duduk di hadapan, di depan dia bermuka. Siapa kereta yang kita bertemu, ketemuan di jalanan, yang inilah yang dilihat dahulu. Inilah dipanggil duduk di muka. Bukannya di muka ni, ambil punggungnya, diletakkan di muka ini. Itu bukan maksudnya. Satu maksud nama dia kata macam ni. Dia kata kalau macam tu panggil dia semuka dengan aku. Semuka Semuka tu. Pening lagi nak jawab bahasa tu.
Tapi kita yang mahir dalam bahasa Malaysia ni, kita faham semuka tu ke hadapan lah. Kan? Face to face lah. Tu pun bahasa orang putih tau, face to face. Macam tu, face to face. Muka ke muka. Bersemuka. Kalau dia tengok kuih agaknya, seri muka. Melengur banyak muka kuih ni. Yang beli tu buat seri buat nama dia. Orang macam ni sepatutnya dia kena ngaji bahasa dulu. Dia doa iftitah pun wajah tu wajah tak terjemah. Kan? Aku berhadapkan muka aku. Maksudnya muka kau yang berhadap, dada paling kau lain. Bukan maksudnya tu. Bukan orang yang bodoh gitu. Tapi kalau tengoklah, kalau tengok kumpulan macam ni, dia orang memang faham bodoh. Faham selapis. Kalau saya guna bahasa bodoh tu lah. Tu yang dia boleh petikai doa. Ada kata yang ni Imam Syafi'i punya kan, dia sebut ilahi lastulil firdausi ahla. Kita dengar tak ada apa-apa pun, pasal kita faham maksud dia. Ya Allah, aku ni bukan layak untuk jadi ahli syurga firdaus. Puak yang tak faham ni, yang kepala otak tak tahu betul ni, dia apa? Lah, syurga pun tak nak masuk. Lah, bukan maksud dia tak nak masuk syurga. Kita faham bahasa, itulah maksud yang kita faham. Dia kata yang ni khurafat, mengarut, menyalahi daripada akidah, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Astagfirullah. Seolah-olah dia orang tak nak masuk syurga. Tak nak masuk syurga, nak masuk apa? Nak masuk neraka. Nak duduk R&R kata dia. Sepatutnya doa minta syurga tu. Kan kita tengok, dia kata, dia orang ni awak lah bahasa macam ni. Kalau orang macam ni, kalau dia jumpa Syiah, dia jadi Syiah tu. Sayyidina Abu Bakar pernah sebut kata, Ya Allah, lima khalaqtani insanan kana khairun li an takhluqani. Tak apa ingat sebutan tu. Kana khairun laka an takhluqani jamalan. Kata dia, Ya Allah, kenapa kau jadikan aku manusia? Lebih baik kau jadikan aku unta. Pasal apa? Akhirat dia punya takut yaumul mahsyar tu. Dia sebutnya ni. Syiah kata apa? Tengok Sayyidina Abu Bakar. Punya dia ni punya jahat kata dia. Dia kalau punya banyaknya dosa, dia syarah macam tu. Sampai dia kata tak layak untuk jadi manusia, lebih layak untuk jadi unta. Macam pelik kita tengok. Ni memang saya ada satu buku yang Syiah punya tu, yang dulu dia sebar satu Malaysia. Jemaah Syiah Malaysia punya hantar 3 buah buku dia hantar tu. Sampai ni saya simpan, saya buka-buka dia sebut disebut perkataan tu, dia nak kutuk sahabat ni, dia kutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dia tak kutuk lah. Digunakan perkataan Sayyidina Abu Bakar ni, memang betul Sayyidina Abu Bakar pernah sebut macam ni. Kita tengok dia orang ni Wahabi macam ni lah. Sama je dua puak ni dari sudut cara memaham nas tu, dia tak faham. Dia tak ambil perkataan merendah diri tu. Dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham maksud tu. Kita yang bila faham maksud, tengok ulama kita kata macam ni. Itu yang bila dalam Quran dia kata ana basyarum mislukum. Nabi pun kata dia manusia biasa. Jadi kita jangan pandang lebih Nabi. Tak berapa Sayyidina, jangan pandai-pandai. Tapi ulama yang faham ni kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Nabi Muhammad ni punya mulia dia tak panggil dengan nama. Nabi Nuh dia panggil ya Nuh bi salamin, ya Daud, ya Zakaria, ya Yahya, semua sebut dengan nama. Tapi Nabi Muhammad tak pernah sebut dengan Muhammad. Semua ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir. Allah Ta'ala tak pernah sebut Nabi Muhammad dengan nama. Pasal apa tu? Itu nak menunjukkan ketinggian Rasulullah ni. Tambah kita nak sebut Muhammad tu kawan kita. Itu yang adab tu. Ambil pasal kaedah. Yang ni ulama kita ambil faham halus dengan Quran sampai faham macam tu. Dia orang tak, dia orang faham, dia orang faham dengan bahasa ringkat, pendek sangat. Dia tak faham luas macam mana ulama-ulama kita dulu. Baik, jadi makna istawa tu istawa sebagai istiwa yang layak. Jadi diguna istiwa tu dengan bahasa Arab sikit saya sebut gitulah kan. Serta dibersihkan dia. Baik. Dia ada makna yang layak, dibersihkan dia daripada sifat makhluk. Mereka ni ulama salaf juga menafikan kaifiat daripada Allah Taala, yakni daripada tidak ada ia dengan kelakuan. Jadi maksudnya nak hurai apa istiwa tu? Wallahu a'lam. Subhanallah. Tapi
istiwa tu dengan makna duduk, berada, bersila ke apa ke, berehat, subhanallah, 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 sama sekali. Tak ada seorang pun di kalangan ulama salafus soleh, baik zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan ulama belakang ni atas nama jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, tak ada seorang pun memberikan fahaman-fahaman yang salah macam tu. Yang ada ni, yang mereka mendakwa dia salaf tapi salah. Salaf tak original tu. Yang sebenarnya bukan salaf, yang tu fahaman Mujassimah. Yang tu yang bila dia tak faham Mujassimah, dia tak boleh beza antara Mujassimah dengan nama ahli sunnah wal jamaah, mana yang istilah tanzih dan tafwid pada Allah Ta'ala ni. Dia kata, sampai dia buat keluar perkataan-perkataan kata dia, tu Imam Syafi'i Wahabi ke? Saya kata dia, ni sahabat ni sebut macam ni, ni Wahabi ke? Wahabi ke? Wahabi ke? Wahabi? Kemudian kata dia, takkan Imam Syafi'i Wahabi? Imam Syafi'i bukan Wahabi. Engkau faham cara engkau di atas ayat dia tu. Imam Malik takkan kata Wahabi. Memang Malik memang bukan Wahabi pun dia orang ni. Pasal dia bukan faham macam engkau faham. Wahabi nama belakang, tapi nama zaman tu tak panggil Wahabi, yang tu dia panggil Mujassimah. Zaman belakang ni panggil Wahabi lah. Yang tu kot sekali lalu. Nanti yang dia orang sampai pelik kata dia, sebenarnya Wahabi ni tak ada. Memang pahaman Wahabi macam kau tu tak ada. Hasyawiyah. Memang Wahabi tu sebenarnya tak ada. Pahaman yang sesat macam Wahabi tu tak ada. Pahaman yang ada memang pahaman salah yang betul, tafwid kan, makna pada orang Ta'ala. Dia ada makna yang layak. Itu yang ada dalam kitab. Jadi kata dia, mengatakan kami punya pahaman ni ialah pahaman Wahabi, maksudnya telah mewahabikan semua ulama salaf. Dia pula yang salah bukan pahaman macam kau faham. Kata ada muka, ada tangan, berada di atas, duduk di atas aras, subhanallah, subhanallah. Jadi tak diistilahkan kaifiat. Jadi bila sebut kaifiat maksudnya memberi huraian. Itu yang kalau kita sebut awal-awal tadi masalah memandang Allah Ta'ala pun. Memandang, kata dia, memandang mesti pandang di atas, memandang ada pihak, ada bentuk. Engkau memahamkan memandang tu dengan kaifiat, kan tak masalah. Kadang-kadang dia siap berdalil dengan hadis lagi kan. Hadis apa? Ada Rasulullah sebut, kata dia, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Laisa min dunahu sahabun. Kama qala. Kamu semua pasti akan melihat Allah Ta'ala. Kamu akan melihat Tuhan kamu. Macam mana kamu lihat bulan ni? Masa tu tengah bulan purnama tu. Macam mana kamu lihat bulan purnama yang tak ada awan lindung sikit pun. Jadi golongan yang terkencak akal ni, dia kata, tu tengok bulan. Jadi ke atas lah, kata dia. Rupanya dia tak faham bahasa. Dia, pasal dia tak faham istilah kama tarawna, kan ada kama tarawna, seperti mana kamu melihat hadzal qamar lailatal badri min laisa min dunahu sahab, yang tak ada awan lindung ni. Dia kaedah dia kena faham kaedah balaghah tu. Pasal dia kata kalau engkau ni macam lembu, takkan bertanduk, takkan makan rumput, takkan kaki empat. Dia mesti ada istilah wajhus syabah. Jadi kamu akan melihat Allah Ta'ala macam mana kamu melihat bulan ni, tahu mana? Bukan atas, bukan bulat, bukan terang, bukan cahaya. Tahu mana? Tak yakin tanpa ragu melihat. Itu wajah syabah dia. Dah tak ada awan lindung. Maksudnya yakin melihat. Yakiniyah tu. Pasti melihat. Bukan pasti bulat, pasti terang, pasti cerah, pasti atas. Dengan mata. Dengan mata, dengan kupaya mata sekarang. Tu. Jadi yang tu jadi masalah tu yang kelahi tu. Jadi cara ambil faham. Jadi masalah ni masalah kefahaman. Kita tengok tu. Ini masalah faham. Nas yang sama, faham yang salah. Syiah jadi Wahabi, liberal, nas yang sama. Cara faham. Cara faham. Satu, faham tak betul dengan sebab Quran jadi sesat. Sedangkan Quran di tangan Quran di tangan. Kita dengar betul dalil kan. Kadang dengan Wahabi ni dia macam-macam jenis dalil daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada kalam Rasulullah sendiri, daripada para sahabat salah kan, untuk menguatkan hujah dia. Walaupun kita faham pada satu sudut tu, tapi bila kita tengok terlampau banyak sangat dalil yang nak menguatkan hujah tu, kadang-kadang yang sahabat-sahabat kita pun dia macam goyang sikit tu kan. Sebab kononnya hujah dia terlalu banyak lah.
Tapi kalau ikutkan, kalau tangguh dengan apa semua tu, dengan makna yang macam tu kan, Macam ada makna yang layak, selesai dah kan. Kita datang dah datang. Dan malam ni macam tu lah, dia ada orang terkecoh dengan seolah-olah dia boleh mendatangkan banyak tu, dia berada di atas kebenaran. Buka kitab ni, buka kitab ni, buka kitab ni, buka kitab ni, buka kitab ni. Kalau ikut nak tengok betul satu ayat Quran tu padan dah. Sembang nak lain. Lepas tu engkau gaduh buka kitab banyak-banyak apa, di dalam besar Quran tu sendiri. Cuma kau tak mampu nak faham je lah. Dan tengok gaya tu memang tak mampu nak faham pun. Memang sebut La ilaha illallah pun. Kalau saya ngaji pasal guru-guru yang ajar macam tu kan, apa makna ilah ni? Istighna'an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Selesai lah. Habis. Allah tak ajak pada satu, makhluk tak. Makhluk semua berhajat pada dia. Arash makhluk ke Tuhan? Makhluk. Siapa hajat ke siapa? Arash berhajat ke Allah. Selesai. Untuk Ar-Rahman al-Arsh istawa ala al-Arsh, apa makna? Mesti ada makna. Takkanlah makna Allah berhajat. Dia kata, boleh kata macam ni, Allah duduk di Arash, bukan Allah berhajat di Arash. Allah duduk di Arash lah. Allah bukan hajat ke Arash. La ilah. Dia tak faham berhajat tu. Yang tu lah kita dengar. Dia kata pasal duduk mengaji ilmu kalam banyak, kata dia terpedaya, terperangkap dengan ilmu kalam. Ni kata tak ada akal ni. Dia sebut macam mana. Tu yang kata dia sampai dia kata saya duduk ni saya ada tempat. Dia syarah macam tu lah kan. Ada orang dia syarah tu. Saya duduk ni saya ada tempat. Cuba tunjuk kat saya tempat kat mana. Saya bagi RM1,000. Ambil tempat tu tunjuk kat saya. Boleh tunjuk tempat tu. Oh sampai macam tu lah dia faham tempat tu. Bukan maksud dia tempat macam tu. Maksud mesti ada kita keberadaan tempat betul tak? Kita ada tempat di segi ruang. Space yang kita akan occupy. Orang macam tu dia tak payah kelai macam tu. Sebut handset, memori kau penuh tak penuh lagi? Ada separuh dah. Kau tunjuk kat aku mana separuh. Macam mana boleh jadi separuh tu? Kau nak baca tak boleh, kau kena pakai alat, kau buka tu tengok berapa space yang anda dah pakai atau terpakai, berapa ruang kosong lagi. Dia occupy space tak? Sedangkan mana space yang kau buat keluar benda yang sama juga. Penuh pun benda macam tu juga, kosong pun macam tu juga. Dia punya material dia benda macam tu juga. Jadi kau tunjuk kat aku mana yang occupy space tu. Space mana yang dia duduk. Itu baru tak boleh hurai. Jadi tengok, tu kata dia cara faham. Mana bunyi lempang? Lempang ada bunyi, mana bunyi lempang? Tunjuk ke lempang. Payah kalau jumpa dia, kita lempang dia dulu. Lempang tu. Kau tunjuk kat aku lempang tu mana? Nak pasal dia nak suruh saya ada di duduk sini, tunjuk saya tempat tu kat mana? Kita lempang dia dulu. Kau tunjuk kat aku lempang tu mana? Dia nak seolah-olah dia nak kata benda tu bila sebut ada mesti boleh tunjuk, berhajat. Dia punya huraian macam tu lah. Kaedah kita Faham dia makhluk ni dia mustahil tak bertempat kan. Makhluk sebab keberadaan makhluk ke tempat tu mesti kan. Contohnya kalau kita duduk sini, kalau kita duduk sana, tempat kita kat bawah lah. Kalau duduk sini, sini lah. Maksudnya sentiasa bertempat. Jadi itu makhluk lah. Yang tu lah ciri makhluk. Yang tu yang kita tanzihkan pada orang Ta'ala. Kita faham macam tu. Senang je. Dia tak tahulah macam mana. Hadanallah ila siratul mustaqim. Itu yang ulama kita yang jelas bab ni. Itu yang ulama kita pula tambah dia takut tergelincir akidah. Dia sebut mustahil orang Ta'ala muka, tangan. Mustahil duduk di arah, mustahil di atas, mustahil kiri, kanan. Dia sebut dah mustahil tu apa? Supaya jangan terfikirkan kepada makna-makna tersebut. Itu kaedah ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita ajar. Tambah ulama Jawi kita kan. Kalau yang Arab, dia pasal Arab tu satu hal. Kita bila tak faham Arab, ulama kita dah diajar dah macam mana nak memahamkan dengan konteks bahasa Melayu ni. Mereka dah berzaman dah ajar kat kita akidah yang sahih. Dia ajar kat kita laisa kamitsli syai' tu. Faham apa? Mustahil muka, mustahil. Tak ada awal, tak ada akhir. Mai orang belakang ni, dah sampai ada yang melabelkan kata dia, ulama kita dulu dah ajar dengan fahaman ajaran yang salah. Pasal Allah Ta'ala kata dia ada muka, ulama kita kata tak ada muka. Ulama kita kata tak ada tangan, Allah Ta'ala sendiri kata dia ada tangan. Dia salahkan ulama-ulama dulu. Apa istilah dia sebut? Itulah bahasa dia.
Dia kata ulama-ulama dulu kata orang Ta'ala kata kidam. Dia kata orang Ta'ala di kidam. Kidam ni tak ada awal, tak ada akhir. Macam mana boleh tak ada kidam, tak ada awal, tak ada akhir? Allah yang kata huwal awwalu wal akhiru. Dia boleh carah macam tu. Kita dengar astagfirullah. Tu kata dia orang bengong dia tahap gaban lah bahasa gitu. Dia tak ada arah. Dia kata tak ada arah. Sedangkan kalau sebut Quran huwal awwalu wal akhir, dialah awal, dialah akhir. Ulama kita kata orang Ta'ala mustahil awal dan akhir, bukan menafikan nak awal dan akhir tu. Tapi awal dan akhir tu, dia kata kidam tu tak ada awal, tak ada akhir, itulah makna awal. Awal tu maksudnya laisa qablahu syai'. Maksudnya tak ada pendahuluan. Dia awal maksudnya laisa qablahu syai'. Mana akhir laisa ba'dahu syai'. Tak ada siapa selepas dia. Itulah huraian kidam dan baqa'. Awal dan akhir. Dia faham awal macam mana saya tak tahulah. Yang tu dia siap tunjuk kitab tauhid ni, kitab tauhid ni, kitab nama apa sekian dia sebut nama baris ni dia cakap. Mustahil Allah Taala awal. Jadi tak betul menafikan Al-Quran. Al-Quran kata huwal awwalu wal akhir. Disebut pula buka bab kidam, ditunjuk bab kidam, ditunjuk macam ni. Ni bab kidam. Ni kidam. Mustahil Allah Taala tu akhir. Kata dia mana boleh kata tak ada akhir. Allah Taala kata huwal awwalu wal akhiru. Dia kata puak-puak ni sempit. Pelik ni. Pasal dia faham dengan terjemah. Dia faham dengan zahir. Dia tak faham apa maksud lelaki. Ayat zahir macam sekarang ni kan. Dia faham ikut ayat zahir. Sebenarnya dia menjurus pada faham pada batin tu. Maksud tersirat dalam ayat awal akhir tu yang dia baca pada zahir tu. Ya. Kan? Dia faham makna dekat. Macam tu lah kan. Kalau satgi dia kata kau ni hidung tinggi lah. Macam hidung aku je pun mana hidung tinggi. Dia kena jadi macam tu lah. Dia faham sahih. Dia tak boleh nak accept lah. Kadang-kadang keliru juga. Yang kita berjawab, kita tengok orang jadi keliru, dia tak keliru. Alhamdulillah. Itu yang kaedah dia kata kita bila tak disebahkan kaifiat pada Allah Ta'ala dan tidak duduk atas arasy, bukan duduk, dan istiqrar, taklah berada dan taklah bergerak dan diam dan lainnya. Begitu juga tak berpindah, tak turun, tak naik daripada sifat-sifat yang baru. Satu bila ada hadis atau ayat Quran yang macam tu, kaedah kita macam mana? Nama dia bagi betul lah. Nama dia mutasyabihat. Dengan bahasanya dia ayat majazi, ayat simbolik, dia ada makna. Apa makna dia? Dia ada makna yang layak. Makna yang zahir terjemah, yang makna asal kita pakai terjemah tu apatah lagi? Subhanallah. Apa makna dia? Wallahu alam. Ni salaf betul. Ni salaf. Selesai. Siap. Kita tengok sikit dia sebut berhabis tandu. Dia kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, amantu bima jaa'a anillahi ala muradillahi wa bima jaa'a an rasulillahi ala muradi rasulillah. Ni kata ulama-ulama kita. Yang ni yang ambil isyarat amir ruha kama ja'at. Kamu lalukan saja macam mana dia datang. Maksudnya kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kata dia beriman aku dengan barang yang datang daripada Allah Taala atas murad Allah Taala. Maksudnya apa yang Allah Taala kehendaki. Jadi apa Allah Taala kehendaki? Tahu tak? Tak tahu apa buat? Subhanallah wallahu alam. Tu. Dan kata dia dengan barang yang datang daripada Rasulullah di atas murad Rasulullah. Kalau dalam hadis pun ada hadis yang kita tak faham. Ada. Sahabat pun ada benda yang tak faham. Untuk apa maksud dia? Wallahu alam. Yang tu yang rasanya hari tu saya ada sebut. Maka ayat Quran ni jangan kata bab ketuhanan, bab kerasulan. Bab-bab kejadian alam ni pun kalau tengok ayat Quran, kalau tengok zahir, muskil kita. Muskil di mana? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Misalnya matahari bergerak. Macam itulah kita sebut terjemah kan. Kita belajar sains macam mana? Kita faham matahari macam ni, bumi pusing macam ni. Bumi berputar. Sedangkan kalau faham zahir Quran sebut matahari yang kita satu dunia guna bahasa Arab, Melayu, orang putih sama. Contoh 3 bahasa tu lah kan. Sunrise, sunset. Matahari terbit, matahari tenggelam, matahari tergelincir. Bahasa Arab, tala'ati syams, warabati syams, zalati syams. Matahari terbit, bahasa sama. Kita sebut seolah-olah matahari itu yang
yang bergerak. Bumi macam mana? Buta. Sedangkan kita tak ada satu orang pun sebut bumi berpusing di atas pasir. Kita sekarang berpusing, kita sedang ke arah menghadap matahari. Tak ada siapa pun cakap gitu. Semua sebut sunset, sunrise, tala'ati syams, matahari terbit. Macam tu. Sedangkan kita mengaji sains, mengaji geografi, macam mana? Macam tu lah. Bumi berputar, jadi kita sedang menghadap matahari. Kenapa kau sebut benda yang bercanggah dengan ilmu kau? Jawab dulu. Jawab tu dulu. Jadi kau tak sewel ke? Kau belajar lain, kau cakap lain. Jadi apa maksud? Tu yang kata Quran pun sebut idza tala'at, macam mana sebutlah nak sebut Quran tu. Tapi nak sebut apa? Apa kaedah? Yang ni yang kata dia ada benda realiti, tapi kita sebut tu berdasarkan apa yang pada pandangan zahir. Kita lihat apa yang kita tengok dengan mata. Kita duk tengok bumi berpusing ke duk tengok matahari terbit? Itulah kita sebut. Jadi kita sebut tu bukan menyebutkan realiti, kita sebut apa yang ada nampak pandangan mata. Terbit pula, dia terbit macam mana? Ataupun terbenam. Dia set mana? Dia terbenam dalam laut. Terbenam dalam laut. Mendidih laut tu. Memang kita guna bahasa gitu kan. Tapi kita pun tak faham terbenam dalam laut tu maksudnya dia selam dalam laut. Kita bukan fahamnya tu. Tapi ada bahasa yang kita dengar pun kita relax je, tak ada apa-apa pun, tak ada menggelabar pun. Pasal apa? Pasal bahasa tu kita lalu gitu je. Pada zahir nampak dia pada pandangan mata tengok dia terbenam dalam laut. Yang tu lah. Jadi Al-Quran kalau dia tak faham dengan kaedah bahasa macam tu, menggelabar dia. Bila terbit matahari kita rasa macam dia keluar daripada laut. Seolah-olah dia baru keluar daripada celup dalam laut kan. Itu kalau ada dalam laut, kalau tengok dalam hutan, dia sedang bersembunyi di celah-celah gunung. Celah-celah hutan. Seingat masa kecil lah, tengok cerita apa? Kita Upin dia. Upin ke? Yang ada cerita tu lah. Dia tengok, atuk saya nak buat apa? Nak tengok matahari ke siapa? Matahari ni dia terbit di celah-celah gunung. Saya tak ingat cerita Upin kan cerita apa. Maksudnya memang budak-budak bila dia tak jelas benda tu, kita dah tua pun kadang nak bagi penjelasan tak pandai kan. Tapi bahasa macam tu, sebut je. Bila tak pandai, diam. Dia mesti ada makna. Jadi saya sebut apa? Quran ada macam tu. Kita tak pernah jumpa Quran, tak pernah explore Quran atau hal. Tapi dalam Quran, banyak ayat-ayat Quran yang macam tu. Jangan kata bab ketuhanan, bab kerasulan, bab fenomena alam ni pun. Kalau kita tak faham dengan bahasa Quran tu, tak faham kita. Besi terbang, besi turun pada langit kan. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid. Kami turunkan besi. Gepuk turun. Macam mana faham? Satu ahli sains pun sebut macam mana atas kajian dia orang ilmu kajian apa geologi, itu geologi ke tu. Saya nak sebut tak pandai. Ilmu tengok asal-asal usul lah. Dia sebut apa? Rupanya memang sebenarnya mengikut kajian mereka, besi yang ada kat bumi ni dia bukan terhasil daripada bumi. Dia sebenarnya daripada pecahan, rekahan daripada planet-planet yang telah yang telah meletup, a big explode. Lepas tu dia telah melalui satu perjalanan yang jauh, antaranya dia telah melalui satu pembakaran yang sangat kuat. Macam mana boleh bakar? Mesti ada oksigen. Pasal dia nak masuk dalam magnetik bumi ni, dia masuk dalam bumi tu, dia terbakar dengan satu kepanasan tu, boom, jatuh dalam bumi tu. Yang tu yang menyebabkan adanya besi dalam bumi. Betul dalam Quran sebut wa anzalnal hadid. Masa ayat Quran turun, siapa pun tak faham apa burat tu. Nak cerita ulama kita apa kaedah dia? Kalau kita beriman dengan Allah Taala, beriman apa Allah Taala kehendaki. Kalau tak faham macam mana? Diam aja. Banyak ayat Quran ni kalau saya punya mengaji khasnya kitab yang dia sebut model sikit, kitab Husnul Media yang saya duk mengajar Masjid Dairy tu. Cuma kita mengaji tu tak sampai lagi lah tempat tu. Di belakang tu dia sebut semua patah-patah sains dalam bab macam tu. Dia sebut macam mana? Orang yang tak beriman ni kata dia, yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang tak beriman ni kata dia, Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit seolah-olah dia sedang naik ke kawasan yang tinggi, naik ke langit. Orang tak pernah explore angkasa apa, orang tak dengar tu beriman gitu. Yalah kan, macam mana dia datang, macam mana huraian
Wallahu alam. Tapi bila dapatnya kajian sains selidik apa, pasal naik gunung Everest misalnya, ada waktu-waktu tertentu lapisan oksigen terlalu nipis, terpaksa bawa tangki gas oksigen. Jadi bila tak ada bawa tangki gas oksigen, dia akan rasa darah dia sempit, susah nafas. Oh, satu orang Ta'ala buat misalnya tu. Yaj'al sadrahu dayiqan. Jadikan seolah-olah dada sempit. Ka'annahu yas'adu fis sama'. Pasal apa kata yas'adu fis sama'? Pasal bila naik kawasan yang tinggi, memang kita akan rasa dada sempit, susah nak bernafas. Orang tak beriman macam tu keadaan dia. Itu pun misal lah bandingan. Cuma nak faham fakta sains, yas'adu fis sama' ada apa maksud? Dulu tak faham. Jadi kalau faham zahir ayat macam mana? Maksudnya orang tak beriman ni dada sempit dada. Maksudnya tu. Silap kau faham? Tak betul. Jadi jangan kata buat ketuhanan. Itu yang kaedah dia. Faham macam mana Allah Ta'ala datangkan dia tak apa kehendak Allah Ta'ala. Untuk tak faham kalau macam mana? Wallahualam. Dia mesti ada makna. Makna apa? Wallahualam. Itu maksudnya kata tadi dada tersempit tu ayat tersirat lah tu. Ya. Kalau pada zahir tak nampak pakai sempur. Betul. Tapi maksudnya tersirat tu dia dalam perkeadaan macam mendaki bukit tanpa oksigen tadi tu membuatkan sempit. Itulah orang yang tak beriman tadi. Itu cara kalau tersirat. Kiasan dia tersirat dia tu. Jadi maksudnya dia akan susah nak menerima. Dia nak teladu satu perit kata dia. Betul ke ni? Boleh. Orang Ta'ala tengok dengan mata, tengok pula ke atas. Boleh ke? Dia lebih cenderung kepada mustahil Rasulullah melihat Allah Ta'ala. Dia akan macam tu. Siapa? Sempit dada ni. Dia tak boleh terima. Macam mana sukarnya untuk dia menerima pernafasan dia waktu dia naik ke bahagian atas, naik bukit apa semua kawasan yang tinggi yang mempunyai istilah ayat tu untuk disampaikan kepada kita, ayat tersirat sebenarnya. Jadi orang faham Zuhir ya terjemahan tu. ngetul-ngetul tak Ya. Yang tu yang faham murad Allah Ta'ala tu. Yang tu yang kata kalau tak faham, buat tak tak faham, baik mengaku tak faham, daripada cuba fahamkan apa nak faham, lepas tu fahamkan dengan fahaman yang salah. Tu bahaya tu. Nanti yang panggil jahil murakkab tu. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asma' was Sifat, muka surat 378 berkata, fa'amal istiwa'u fal mutaqaddimuna min ashabina. Maksudnya ulama salaf lah ni, radhiyallahu taala anhum, kanu la yufassiruna wa la yatakallamuna fihi. Maka ada pun istiwa, maka ulama mutaqaddimun ni bahasa kita sebut salaf lah, salaf original ni, daripada ashab kami radhiyallahu taala anhum, mereka itu tidak mentafsirkan dia. Tafsir maksudnya tak bagi apa-apa uraian, dan mereka juga tidak bercakap tentangnya. Jadi buat apa? Silent, beriman, macam mana? Bagi lalu je ayat tu. Inilah amir ruha kama ja'at. Bagi lalu. Dan katanya lagi, kita Imam Bahaki lagi, muka surat 394, wa hakaina 'anil mutaqaddimina min ashabina. Mereka ni tarkal kalam. Hakaina 'anil mutaqaddimina min ashabina tarkal kalami fi amsali zalika. Hadza ma'a i'tiqadihim nafyal haddi wa tashbihi wa tamsili 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya telah mengkiayat oleh kami Imam Bahaki, daripada ulama mutaqaddimin, maksudnya ulama salaf, daripada ashab kami ni ahli sunnah wal jamaah lah, akan tinggal bercakap daripada umpama demikian tu. Maksudnya tak sembang bab ayat mutasyabihat. Ar-Rahman al-Arsy istawa, tak ada siapa biasa bahas bercerita bab tu. Jadi seolah-olah macam silent dengan dia. Kalau tengok ulama-ulama kita dulu, saya pun duduk ngaji dulu, kecil-kecil lah duduk tengah, masa duduk sebelum pergi pondok apa pun, biasa dengar kat masjid surau macam mana? Tak bisa bahas bab ni. Dia sebut Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil wadis, qiyam nafsi. Dia sebut Allah jadikan kita makhluk, kita hajat. Dia sebut tu Mana ada hurai-hurai tu? Ada tempat pun bila cerita mukhalafah baru cerita ayat ni mutasyabihat jadi. Tapi core business dia tak sebut ayat tu. Jadi istilahnya dia silent dengan bab tu. Kalau Wahabi, dia yang ni lah core business dia. Mula-mula cerita akidah Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah di langit. Awal-awal masuk cerita akidah cerita Ar-Rahman al-Arsy istawa lah. Wujud tak sembang ni. Yang ni tiada bercakap mereka itu, yang ni mentakyinkan makna mutasyabihat pada sifat. Dia tak ada takyin langsung kan. Dan serta i'tiqad mereka itu, mereka dalam masa yang sama walaupun tak sembang, tak bicara,
menafikan had, maksudnya menafikan sempadan, begitu juga penyerupaan dan tazil dan perbandingan daripada Allah Ta'ala. Dengan bahasanya silent dengan dia, bagi lalu beriman. Wallahu a'lam. Itu salah. InsyaAllah jumpa nanti keduanya jalan ulama khalaf. Kalau khalaf itu yang dia a'lam. Maksudnya lebih berketerampilan dari sudut ilmu. Dia ada kaedah bahasa, kaedah akliyah. Macam mana nak bagi huraian? Tujuan huraian pun pasal apa? Ada orang sentiasa duk bertanya, takkan tak ada mana, takkan tak ada mana, takkan tak ada mana, takkan nak beriman aja. Orang yang boleh beriman kata ada makna wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, selesai. Tu pun wallahu alam dengan kaedah tanzih yang Allah Taala lah. Kalau Allah ada, Allah di langit, Allah di langit, Allah di langit, Allah di langit. Waktu penting bila dah ada langit, ada kat mana? Ada tempat akan ada hurai tu. Kaedah apa? Istiwa. Apa makna istiwa? Wallahu alam. Mesti ada makna. Ada makna yang layak. Tak layak pun untuk kita nak sembang. Kita pun tak faham. Wallahu alam. Tu selesai. Dia tak menjurus kepada Perbincangan. Dia tak menjurus pada wajah yang layak, tapi pada makna yang layak. Bila ada makna layak, dia ada makna. Untuk kita pun tak layak nak bahas, aku pun tak pandai nak cerita. Untuk silent dengan dia. Wallahu alam. Siap. Dia bukannya kaifiat yang layak, makna yang layak. Dia bukan kaifiat yang layak. Pasal dia orang ni kalau dengar ayat yang tu, itulah dia ada, Allah ada muka yang layak. Jadi ada kaifiat muka yang layak. Allah istiwa duduk yang layak. Jadi maksud duduk yang layak tu kaifiat duduk yang layak. Dia bukan duduk macam kita. Dia menjurus pada makhluk. Dia memberi huraian dengan huraian makhluk. Tapi masa yang sama serah. Kan apa ni tu? Lebih baik ambil yang ambil keadaan. Dia ada makna yang layak. Apa makna dia? Wallahu alam. Duduk bukan. Berada bukan. Untuk apa? Ada makna. Untuk apa? Diam sudah. Yang tu keselamat. Nak bahas betul-betul kaedah khalaf. Kalau nak bahas pun bukan bahas bodoh-bodoh, bahas supaya dengan disiplin ilmu dan supaya tally dengan salaf yang tu. Apa dia? Membersihkan orang Ta'ala daripada perkara yang tak selayaknya. Jadi kalau bagi huraian pun, huraian yang kita dengar, memang selayaknya dengan Allah Ta'ala, makna macam ni. Awal lagi membersihkan. Awal-awal mesti tanzih dulu. Satu, dua-dua salaf dan khalaf ni takwil. Maksudnya makna zahir tak dipakai. Kalau nak bagi huraian mesti huraian yang selayaknya. Bukan muka yang layak, tangan yang layak, duduk yang layak, ada yang layak, bersila yang layak. Subhanallah. Dia ada makna semua layak. Makna muka yang layak, makna tangan yang layak, makna yang layak. Bukan dengan terjemahan tu makna layak yang selayaknya. Bukan. Salah. Yang tu salah. Pasal terjemah tu pun dah sebab salah. InsyaAllah jumpa nanti jalan salaf. Jalan khalaf. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sambil kita masuk. Dia sambil itu dia lagi ni kan, lagi senang nak hadam insya-Allah. Kena buat kelas bahasa Melayu dulu kan. Ustaz, yang Quran terjemahan tu macam mana tak? Sebab terjemah memang dia terjemah direct kan. Jangan kita Yang tu yang kena faham, nama pun terjemah. Jadi just word by word lah. kalau dibuka tangan kan. Memang tangan tu dia tulis. Betul lah. Yang tu yang bila terjemahan kena faham lah, there is translation. Yang tu yang kaedah ulama kita dia ajar macam ni. Kau ngaji akidah dulu, baru pergi buka tafsir dengan hadis. Dia orang tahu akidah tak mahu ngaji. Lepas tu tengok tafsir dengan hadis. Dia orang boleh buka hadis, dia buka Quran. Sepatutnya nak sebut macam dah, ambil kaedah dulu. Lepas tu baru terjun kan. Dia orang terjun dulu, baru pergi ambil kaedah. Kan dah buat salah macam-macam. Lepas tu pada aku silap. Mengaku silap tak apa juga. Bila dah pegang benda yang salah, yang tu yang nak betulkan balik, satu memang kelahi besar lah. Yang tu jadi kelahi tu, yang tu kan. Tambah dia jadi kundi. Dah itu bukan kurap. Kayak ular. Susah Allah Ta'ala. Ada masalah. Degil pula tu, tak nak berobat pula. Maksudnya kalau kita faham terjemahan tu bukan maksud, tak ada masalah lah Ustaz kan.
Sebabnya ramai yang duk baca Quran dekat masjid pun lepas subuh mau baca Quran. Terjemah kan. Dia tak tahu lani punya trend lah. Dia orang suka viral kan benda macam tu. Kalau saya lah kan. Dia kata nak tadabbur ayat Quran, tadabbur. Tak, bukan kaedah tadabbur bukan macam tu. Tadabbur ni orang ahli je boleh tadabbur. Kalau saya kata kau tak payah tadabbur banyak-banyak lah. Bismillah tu kau tadabbur cukup. Boleh tak tadabbur bismillah dengan nama Allah? Tak boleh punya, mustahil tadabbur. Engkau tak kenal siapa orang Taala, mustahil kau tadabbur. Bismillah kau tak boleh tadabbur. La ilaha illallah tak boleh tadabbur. Allahu akbar kau tak boleh tadabbur. Itu tak tadabbur atas kepala otak ni dia. Terjemahan lah. Dia terjemahan, baca terjemahan, lepas tu masing-masing faham sendirilah. Itu yang tadabbur. Itu kan tadabbur. Itu tadabbur. Dia faham mesti ada guru yang boleh explain kalau dia nak faham tafsir Al-Quran tu. Paling tidak mesti ada guru yang menjelaskan pada dia. Bukan dia duk faham sendiri. Bila dia faham sendiri tu yang kadang-kadang tangan tu dia kata tangan. Awak tangan macam mana tangan yang dimaksudkan tu. Saya ada kenalan lah kan. Dia pernah baca dua kali khatam. Memang dia imam. 2 kali khatam baca terjemah 30 juzuk. Lepas subuh baca lah. Satu muka terjemah. Terjemah saya kata dia kau siap apa? Nak bagi khatam tu satu hal. Sampai dia boleh kata macam ni. Saya baca Quran terjemah ni tak ada apa saya dapat. Dia kata tak ada apa saya dapat. Yalah memang kau dapat apa? 2 kali khatam lah. Saya tanya fiqah nak boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Saya tanya tauhid, tak boleh jawab. Jadi apa kelebihan baca 30 juzuk? Awak yang tukang baca bukan tukang dengar. Tukang dengar memang tidur steam je kan. Dia tukang baca sendiri, dia serius apa dia baca. Dia baca. Saya tak boleh jawab. Jadi apa faedah baca terjemah 2 tahun? 2 kali khatam bukan 2 tahun. 2 kali khatam. Saya pun tak tahu, saya baca je lah kata dia. Baik baca Quran terus, tak payah tengok terjemah. Dan tu lagi nur. Pasal baca terjemah tak dapat nur. Baca lafaz Quran ada nur. Biasanya biasa dengan ibadah baca Quran satu hal kan. Lepas bila kita nak terjemah Quran tu mesti berpandu pada guru. Ya. Mesti. Dia tak boleh kita baca Quran tu boleh antara kita nak baca kan. Bila terjemah mesti ada guru sebab kita nak terjemah satu ayat Quran ni bukan satu benda yang mesti ada ahli dia. Disiplin besar. Biasa kat majlis surah ni Ustaz, dia baca Quran ataupun hadis tu, lepas tu terjemah, okey tutup. Tu surah. Masa lepas jemaah tu, dia baca imam tu akan buka Ustaz, akan baca ayat Quran tu, baca terjemah, tutup. Tutup balik masing-masing faham sendiri. Salam. Yang tu bukan kefek ilmu. Satu kalau saya nak sebut disiplin tu. Lebih baik kalau nak buat macam tu, siang Maulana Zakaria baik baca Fadail Amal. Satu dia tak bagi baca kitab hukum. Di istilah Fadail Masail, bab masail ni ulama boleh bahas. Engkau jangan. Engkau nak bahas apa? Fadail. Supaya engkau rajin beramal. Satu baca fadail, fadilat solat, fadilat zakat, fadilat tasbih, fadilat zikir, fadilat sahabat, fadilat la ilaha illallah. Ini fadilat. Siapa tu? Supaya boleh bangun semangat untuk buat beramal. Supaya boleh tinggalkan benda-benda lagu apa maksiat ni banyak ni kurangan ni. Nak bagi huraian macam mana? Itu ilmu masail ulama. Satu tabligh lah kalau tengok kan. Kalau kita tak sebut tentu sikit. Pasal apa tak bahas bab hukum? Siapa yang layak bahas bab hukum? Nak baca fadail, okey, siapa boleh baca fadail. Tapi bahas hukum pastikan orang yang bawa majlis itu dia ahli hukum. Ustaz, boleh bahas. Dia tahu disiplin ilmu. Dia lah bahas hukum. Kau nak bahas hukum, tanya dia. Kau tak boleh baca dalam buku. Satu ada orang tak faham prinsip tu. Kenapa tak baca Riyadhus Salihin? Kenapa tak baca Hayatus Sahabat apa besar lagi lah kan misalnya. Baca ayat kitab fiqh Imam Syafi'i ke apa Hanafi 4 mazhab ke. Kan lebih berkembang ilmu, bercelagah habis semua masyarakat. Baca fadail senang, tak ada siapa berkhilaf. Tu pun kelahilah dengan pahaman model ni. Hadis doa tak boleh pakai, fadail tak boleh pakai. Menyalahi kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kaedah ahli sunnah jamaah hadis doa sekalipun untuk fadail amal sah untuk beramal dengan fadail. Supaya targhib ada, pasal dia ada usul dengan hadis-hadis yang kuat dengan hadis Al-Quran, nas, Quran atau hadis untuk menunjukkan suruh beramal. Zikir, fadilat zikir. Umum Quran, fazkurullaha zikran katsira. Selawat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Fadilat. Apa? Nak sebut sembahyang.
Iza kau macam-macam sebut. Sembahyang sunat mutlak apa semua ada. Maksudnya ingat Allah Taala dalam keadaan solat ni. Wa dzakara rasma rabbih fa shalla. Orang yang memang ni memang dia akan ingat Allah Taala, besar dia urusan dia solat. Solat ni paling best konsentrasi dengan Allah Taala. Jadi memang ada anjuran suruh solat. Cuba ada disiplin solat. Hukum akam tanya kepada ulama. Fadail boleh baca. Itu yang tabligh susun macam tu. Tu hikmah ulama pakar hadis macam tu. Yang ni duduk baca tafsir balah. Itu kan. Dulu macam tu kan, Fadilah kan. Mudah-mudahan kita boleh beramal. Tutup. Baca. Kalau dia imam dia buka terus tak bagi ada dia berempat. Ni hari ni senang kan. Dia dah di bawah 3 hari. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi dhurriyyatika kama nawwartal arda bi dhurri syamsika wa dadabada. Rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة لله